Sadiq pun kenang jasa orang yang pernah bagi peluang kepada Sadiq dan cakap topik tersebut, are you a Trojan horse? Assalamualaikum, selamat datang ke episod terkini Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, dalam episod ni sebenarnya pada awalnya saya nak saja perli dan sindir apa yang saya lihat semalam di media sosial. KJ jadi selebriti di atas pentas. Bukan saya jadi selebriti, saya selebriti. Oh, dah mengaku jadi selebriti. Get it right. Okay. Tapi tak dapat anugerah, hanya memberi anugerah. Sekarang ni zaman bagi anugerah pada orang lain. Dan saya tak tengok lah, tapi saya nampak screenshot gambar KJ di atas pentas itu. We can talk a bit about that later. Tapi sebenarnya plan saya tu gagal sikit sebab sebelum kita datang recording ni, kita baca berita bahawa Yang Berhormat Salihuddin Ayub setelah pun dikejarkan ke hospital atas pendarahan otak yang dimaklumkan lah. Kita doakan beliau dapat sembuh seperti sedia kala. Kita harap keluarga beliau juga dapat tabah menghadapi dugaan. KJ saya tak ada pengalaman bersama dengan beliau. Syaril, dalam politik ni kita biasa dengan parti lawan. Saingan tu sangat sengit. Dan kadang-kala kita cakap, kita berucap, ada juga kita serang antara satu sama lain. Tetapi akhirnya kita semua sebahagian daripada satu industri politik lah, kerjaya politik. Dan saya tahu tekanan yang dihadapi oleh semua ahli politik dari segi stres, dari segi kerja, dari segi tak ada masa rehat dan sebagainya. Dan saya kenal Datuk Salihuddin semenjak dia Ketua Pemuda PAS dulu. Dia sebaya dengan Datuk Seri Hishamuddin. Waktu Hisham jadi Ketua Pemuda, saya naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan walaupun opposing sides, Datuk Salihuddin dia adalah seorang yang baik. He's always been a nice man, a gentleman. Siapa yang kenal dia tahu dia adalah seorang gentleman. Dan kita mendoakan agar cepat sembuh dan kembali sihat, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, kita ada sebenarnya beberapa tetamu dalam episod ni. Sebelum tu Syaril anugerah bintang popular Berita Harian. Tadi saya cakap apa? Kita anugerah saja. Put it in the right context lah. Dia bukan anugerah sekolah ke sukaneka ke. Anugerah bintang popular Berita Harian. Tapi bukan bintang popular lah. You setakat belum bagi lagi. Okay, anyway. Alright. Dia tak ada segmen podcast, tak ada? Belum lagi. Boleh lobby tak kita dapat segmen podcast? I also want to go there. Okay. Bukan you je nak jumpa dengan pelakon. I pun nak jumpa dengan pelakon. Okay. Two more serious points. Two more serious points. Pengumuman. Beberapa atau parti-parti dah mula mengumumkan calon, dan antara parti yang besar yang kita nantikan adalah parti Barisan Nasional. Dan bila kita cakap Barisan Nasional, UMNO sajalah, sebab MCMIC tak bertanding dalam PRN kali ini. Dan semalam diumumkan 104. Banyak nama yang kita kenal. Dan nama-nama yang kita kenal yang tak ada juga dalam senarai calon tersebut. Betul. Should we talk about the person who's not there first? Saya rasa kejutan terbesar adalah Tengku Zafrul. Tengku Zafrul, nama dia tak ada. Dan di KS, Keluar Sekejap, kami memang dulu speculate yang dia akan jadi calon untuk PRN di Selangor dan mungkin antara calon menteri besar. Tapi bila diumumkan semalam, nama Zafrul tak ada. Kita juga speculate KJ beberapa minggu yang lepas bahawa mungkin dia akan dihalang oleh pihak-pihak tertentu. Dan kalau lihat komen kenyataan Zafrul sendiri menggambarkan, memang kalau saya ingat ayat dia kata pada hemat kepimpinan UMNO Selangor ataupun kepimpinan parti, dia bukan sebahagian daripada perancangan untuk UMNO perform dalam PRN Selangor ini. Saya nampak kenyataan dia magnanimous, kenyataan yang tepat. Sebab nampak dia kata dia nak tolong calon UMNO, dia akan membantu Barisan Nasional dan sebagainya. So memang that's the right response lah. Tetapi apa yang saya dengar di sebalik tabir adalah power play yang telah pun berlaku. Dan saya difahamkan beliau tidak terlibat langsung, tidak dilibatkan langsung, dan hanya tahu bila benda tu diumumkan. Walaupun dia bendahari UMNO Selangor.
Dia bendahari dari UMNO BN. Selangor dan juga dia ketua UMNO bahagian. Ya. Salah seorang daripada ketua UMNO bahagian. Dan Syaril, ini maklumat yang saya dengar lah di luar sana. Saya difahamkan DAP. Sebab satu kejutan yang kita dengar 2-3 hari yang lepas ni adalah DAP telah mengosongkan satu kursi mereka. Ya. Dusun Tua. Ya. Dusun Tua yang sekarang ini disandang oleh seorang pemimpin muda Melayu, YB Edri kalau Edri kalau tak silap saya, dan DAP telah kosongkan kursi tersebut dan serah kursi tersebut kepada Barisan Nasional Dengan syarat. Saya dengar dengan syarat. Awalnya saya dengar dengan syarat bahawa Dusun Tua adalah diberikan kepada Barisan Nasional UMNO sebab nak bagi laluan kepada Zafrul. Tetapi pada selekoh yang terakhir, Johan, Datuk Johan, Ketua UMNO bahagian Ulu Langat, telah cilok masuk dan ambil kursi tersebut. Dan apa yang KJ sebut ini bukan hanya spekulasi kabar angin, tetapi sebenarnya tafsiran daripada kenyataan daripada Ong Kian Meng, sahabat kita juga kan, yang that's right. Pemimpin DAP di Selangor, yang memberikan komen yang ada dalam laporan berita, kita boleh share dalam nota episod, menunjukkan bahawa memang DAP tak puas hati lah kerana dia kosongkan kursi itu dengan andaian, dengan understanding dia akan bagi pada Zaf, tetapi akhirnya ambil kepada orang lain. So inilah power play yang sedang berlaku di dalam UMNO Selangor, dan kita tengok pula nanti pengumuman daripada parti-parti lain berkenaan dengan calon mereka. Saya rasa Barisan Nasional dah umum, Muda dah umum, mungkin yang lain akan umum dalam tempoh masa bila episod ni akan keluar lah. Kita akan komen lagi tentang calon-calon yang dibariskan sebab ada beberapa nama-nama yang mungkin kita nak cakap. Kita akan kupas in detail later lah. Okay. What else? Satu lagi perkara yang menarik saya fikir nak sentuh secara ringkas ialah apa yang berlaku di Parlimen, di mana pihak Bank Negara Malaysia di bawah Gubernur baru Datuk Rashid Ghaffour telah pun memberi satu pembentangan dan juga berhadapan jawatan kuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi di Parlimen, berkenaan dengan barangkali paling utamanya isu OPR lah. Dan ini KJ, kalau pendengar-pendengar kita ingat, antara... Mungkin yang ni saya cakap lah sebab saya tak nak Syaril masuk bakul angkat diri sendiri. Sebab ini sebenarnya cadangan Syaril dulu. Untuk Bank Negara lebih transparent, lebih telus dengan Parlimen. Kita faham bahawa Monetary Policy Committee adalah satu jawatan kuasa di bawah BNM yang membuat keputusan berkenaan dengan kadar faedah ataupun OPR kita. Tetapi sebelum ini mungkin dari segi ketelusan proses, dari segi pembentangan di Parlimen tak pernah dibuat. Dan ini kali pertama dan dicadangkan oleh Syaril dalam keluar sekejap satu ketika dahulu untuk governor sendiri tampil ke Parlimen untuk membuat penjelasan, and he did that. Dan saya rasa good suggestion, and I think satu langkah yang proaktif daripada Datuk Rashid Ghaffour in his first month as the governor. He's gone to Parliament and presented himself. Dan KJ boleh sahkan dulu sewaktu KJ pun menjadi anggota jawatan kuasa ni tak pernah dibentangkan, tak pernah nobody came from Bank Negara to explain to you, kecuali dipanggil untuk perkara-perkara tertentu. Tetapi nampak gayanya apa yang Datuk Rashid buat ni adalah untuk ini menjadi satu budaya yang selalulah yang selalu dibuat. Dipengerusikan jawatan kuasa itu oleh Yang Berhormat Shah. Sebab dia dulu timbalan Menteri Kewangan. Ada experience. So I think wanted to mention that, benda yang baik daripada Gubernur baru Bank Negara. What else KJ? In other news, kita pun selepas VC ataupun video call PMX dengan Mas Elon, beliau juga telah umumkan satu pelaburan besar daripada syarikat kenderaan Geely, iaitu syarikat yang sekarang ini memiliki separuh daripada syarikat Proton. Dan beliau telah maklumkan bahawa Geely telah memaklumkan kepada beliau bahawa mereka akan melabur sebanyak 10 bilion dolar Amerika Syarikat di manufacturing plant di Tanjung Malim. So Syaril, any perspective on that? Saya ada baca berita itu KJ. Ada beberapa persoalan di sini. Pertama ialah angka 10 bilion USD itu besar. Dan bila saya semak market cap ni adalah nilai pasaran syarikat Geely itu sendiri 12 bilion.
So saya agak terkejut ada syarikat yang nak commit untuk invest satu angka yang hampir sama dengan the entire value of the company. 80% maybe ya. Yeah, which doesn't usually happen lah sepaham saya. Jadi saya question, saya check mana betul ke 10 bilion ni. Jadi saya semak balik, keluar satu berita yang menggambarkan bahawa Geely tak pernah sebut angka 10 bilion tu. Yang sebut adalah PMX. Kalau saya baca berita di sini, Chinese automaker Geely said it plans to confirm the specific size of its investment in Malaysia at a later date. After Prime Minister Anwar Ibrahim touted a 10 billion boost from the Chinese auto giant on Tuesday. Bermakna Geely tak pernah sebut 10 billion dan dia respon dan mengatakan kita belum commit lagi angka berapa. So dia cuba walk back sikit lah. Dia walk back sikit lah dia ni. Dan bila saya ingat konsisten lah sebab saya sebut tadi 12 billion market cap, takkan you invest for 10. I mean, so saya melihat kadang-kadang Syaril, saya faham PMX kena umumkan berita-berita yang baik sebab kita nak tengok ada impetus dalam ekonomi kita, ada hala tuju dan sebagainya, dan mungkin dari segi politik untuk PRN akan datang berita macam ni baguslah sebab nak tengok nak tunjuk bahawa pelaburan tu masuk, tetapi kadang-kala PM boleh trigger happy juga dengan angka. Dalam hal ini jelas bahawa Geely sendiri telah menjelaskan bahawa 10 bilion tu belum lagi dimuktamadkan, tetapi saya rasa walaupun PMX trigger happy, saya nak give sekali lagi lah benefit of the doubt. Mungkin dari segi market cap 10 bilion itu agak besar hampir 80% daripada market cap Geely. Mungkin satu, syarikat-syarikat pernah melabur jumlah yang besar, mungkin hampir 80% daripada market cap mereka, tapi kena ambil utang lah, kena dan mungkin pada masa kena leverage dengan masa yang panjang. So saya menjangkakan husnuzon bahawa ini adalah pelaburan jangka masa panjang 10-20 tahun kepada plant facility dan sebagainya di Tanjung Malim, dan mungkin juga ini adalah 10 bilion tu ataupun angka berbilion-bilion ni bukan hanya pelaburan daripada Geely, tetapi juga pelaburan yang crowd in daripada syarikat-syarikat lain yang akan menjadi vendor kepada supply chain yang akan tertubuh di Tanjung Malim. Manalah tahu Geely akan guna Tanjung Malim sebagai platform untuk ekspor ke kawasan ataupun lokasi rantau tertentu, dan mereka akan bawa supply chain mereka daripada China ataupun daripada negara lain ke Tanjung Malim. So kita kena benefit of the doubt lah dalam hal ini. But well spotted on the market cap. Setujulah, kita bukan nak sinis dan memang kita suka kalau benda itu berlaku. Yes. Cuma I think the specificity trigger happiness lebih tinggi. Cakap soal trigger happy ni cepat nak buat sesuatu, cepat nak umumkan sesuatu. Saya juga tertarik dengan pengumuman Yang Amat Berhormat PMX kita, sebab waktu perjumpaan dengan Elon Musk, Mas Elon, dia telah pun arahkan supaya pasti Kementerian Pendidikan ke Kementerian Pengajian Tinggi untuk beli unit Starlink, beberapa unit Starlink dan mungkin pendengar kita kena tahu unit Starlink tu apa? Starlink ni what is this unit Starlink? Okay, Starlink ni basically a satellite device untuk internet connectivity lah. Untuk internet. So di kawasan-kawasan yang terpencil, kawasan-kawasan terpendam, di mana tidak ada fiber, tidak ada 4G dan sebagainya, cara untuk dapat liputan adalah melalui capaian daripada satellite. Dan Starlink is one of a few providers. Bukan nak kata Starlink sahaja yang buat benda ni, ada syarikat-syarikat lain. Cuma di sini kita setuju, memang dari segi satellite connectivity idea ni bagus, kita kena tengok dia punya feasibility dan sebagainya, tetapi for rural school, Syaril, I think you will agree that's the best way to connect. Cuma di sini adalah soal tata kelola lah. I mean, walaupun unit dia tidaklah mahal sangat, tetapi bila tata kelola disebut bahawa setiap keputusan itu adalah tender terbuka, keputusan on the fly ni boleh dipersoalkan jugalah sedikit. Saya faham kalau nak kata bahawa ini sebahagian daripada usaha untuk kita menarik pelaburan daripada Tesla, kita tunjuk bahawa we can make quick decisions, to get Starlink units and all that. Tetapi ia menimbulkan soalan dari segi tata kelola, sebab kalau disebut semua mesti melalui proses dan tidak ada direct nego macam ni, direct sale macam ni, dan kena berhati-hati sikit lah. Setuju. Tak banyak lagi nak saya tambah dalam hal itu, sebab tata kelola memang benda yang dibawa oleh PMX. So of course benda bila dia cakap begini, persoalannya kenapa terus boleh
bagi pada Starlink dan tidak buka kepada option-option yang lain. Tapi kita faham rasional yang mungkin digunakan untuk justify. Tapi cerita Tesla, Starlink, Mas Elon ini masih lagi berjalan, kerana kita tengok ramai orang pun nak claim kredit lagi. Itu dah cakap tentang Felda dan bagaimana kita mengharapkan tidak ada soal competition yang terlampau. Syaril, is so ridiculous because cerita Felda ni semenjak kita kupas cerita Felda episod yang lepas dah jadi kes mahkamah. Saman antara PMX dengan Tan Sri Mahyudin. How ridiculous is that? Di KS kami dah cadangkan, just share the credit lah. Tan Sri Mahyudin dah kata dilupuskan hutang untuk peneroka. PMX telah selesaikan masalah kewangan Felda itu sendiri. So just share the credit. Ni dua-dua lawan kat mahkamah pula. I mean, you know. Ya, well, kita dah so anyway, mengulas back to Tesla. Tentang Tesla ni belum ada saman lagi sepaham kita, tetapi bekas Menteri Pelaburan Datuk Seri Azmin Ali yang menjadi seteru lama Anwar Ibrahim pun claim kredit. Dia kata dia tak gambar ke, dia tunjuk, dia upload gambar yang dia jumpa dengan Tesla dulu. Jadi ramailah yang kata kenapa sekarang terhege-hege nak ambil kredit. Saya fikir selain daripada soal Felda ini, isu Tesla boleh jadikan satu contoh juga. Apa pun yang dibuat oleh mana-mana syarikat untuk nak melabur dalam Malaysia ni bukan kerja satu orang dan bukan kerja satu zaman. Kerana kalau Datuk Seri Azmin nak ambil kredit, Datuk Seri Ismail Sabri pun boleh ambil kredit. Waktu saya pergi dengan beliau ke Washington DC untuk lawatan keluar, kita set satu mesyuarat bersama dengan wakil Tesla di DC. So kalau nak buat macam tu, semua orang boleh ambil kredit lah. It's not the point. The point is Exactly. semua orang ada jasa, macam KJ kata soal Felda, dan akhirnya kita nak Malaysia mendapat keuntungan. Bagi saya setuju sebab perbincangan dengan Tesla, walaupun yang sumbat dalam gol adalah PMX, tetapi perbincangan tu dah mula lebih awal lagi. So dalam hal ini, dalam banyak perkara kita boleh ada pertikaian. Pilihan raya ni kita akan tengoklah macam-macam isu pertikaian dan sebagainya. Tetapi untuk kepentingan negara, national interest, ada kalanya kita patut share credit dan acknowledge. You know, give credit where credit is due. And before somebody calls us out, even Datuk Seri Najib pun ada jasa lah. Dia pernah. Sure. Before Tesla was the big deal, I think he made the first contact. Saya nampak politik ni agak remeh lah. Saya tak tahu kenapa kadang-kadang orang tua ni perangai buruk betul lah. Cakap pasal orang tua, episod kali ni kita jemput orang muda. Kita jemput orang muda. Kita ada tetamu khas. Kali ni sempena dengan siri pilihan raya negeri yang kita telah mulakan dengan MB Sanusi pada beberapa episod yang lepas, yang telah mendapat sambutan yang hangat. Saya rasa Syaril, episod ni pun akan dapat sambutan yang agak hangat juga. Saya yakin akan mendapat sambutan yang baik. Kita akan kembali dengan tetamu-tetamu khas kita selepas break ini. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap. Tadi saya sebut kita ada tetamu dan KJ sebut tetamu-tetamu. Kita ada 2 orang kali ini yang kita harap akan menjadikan episod ini juga hangat seperti mana sebelum ini. Tapi yang menariknya, kalau sebelum ini kita panggil orang yang dah jadi menteri besar, kita panggil seorang pemimpin yang senior daripada DAP sebelum ini, kita telah pun bercakap dengan siapa lagi kita jemput? Ahli Parlimen Wan Faisal. Ahli Parlimen Wan Faisal. Kita belum lagi jemput sesiapa yang bukan daripada dua pakatan besar yang mendominasi politik hari ini. Oh, so hari ni third force lah. Hari ni kita panggil third force. Third force. Bila saya sebut third force ni, obvious lah siapa yang kita maksudkan. Saya cukup berbesar hati menjemput, ataupun kita berbesar hati menjemput kedua-dua Presiden dan Timbalan Presiden Parti Muda, Yang Berhormat Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman dan Yang Berhormat Amira Aisyah. Selamat datang ke Keluar Sekejap. Terima kasih, sir. Welcome to Keluar Sekejap. Terima kasih. It's KJ and Syaril, please. Saddiq and Amira. Yes. Kita drop the yang YB, the sir and everything. Just straight to it. Welcome. Terima kasih sudah jemput kami. Banyak sebenarnya orang dah cadang kan kita jemput muda sebelum ini. Ramai yang minta supaya Saddiq datang ke Keluar Sekejap. Dan saya telah bincang dengan Syaril. Saya kata
kalau terpaksa saya terima Sadiq di Keluar Sekejap, saya nak Amira datang. Wah, terima kasih. So sebenarnya ni episod untuk Amira lah. Yeah. Terharu dengar. Extension. No, but seriously, it's kita jemput kedua-dua Sadiq dan Amira because you are both the wakil rakyat daripada muda, ahli parlimen dan Don. Jadi kita dapat dua-dua perspektif. Dan satu lagi which is also important, dan saya pun bincang dengan Syaril, not by design tetapi just terjadi macam itulah. Semua tetamu kita sebelum ni adalah pemimpin lelaki. And that was a problem for us lah. Sebab dah lah kita punya Keluar Sekejap panel kan. Panel. So we wanted a different perspective. Sure. Anyway, yeah. So, maybe saya mulalah. Saya mula. Macam mana persiapan untuk pilihan raya negeri? Sebab saya difahamkan Sadiq telah buat pengumuman, muda telah buat kejutan bahawa muda sekarang ini akan tampil sebagai kuasa ketiga. Tidak lagi main selamat bersama dengan PH, tetapi you've decided to cross the Rubicon and say muda untuk PRN ni adalah on your own. So macam mana dengan keputusan tersebut dan macam mana dengan persiapan untuk PRN? Sejujurnya memang tidak mudah kerana kita akui muda ni sebagai sebuah parti yang amat baru setahun setengah ditubuhkan secara rasmi. Memang majoriti pimpinan kita kurang pengalaman politik walaupun ada track record servis yang begitu baik. Tapi apabila kita berdepan dengan dua gegasi blok politik, ia memang teramat sukar kerana kita tidak ada kawalan kata mana-mana kerajaan negeri, persekutuan, JLC. Dan apabila kita menyertai pilihan raya negeri ni, memang ada pelbagai jenis rintangan dan cabaran. But kalau kita tidak bertindak sekarang, bila lagi? Sebab ini adalah jalan terbaik untuk memastikan bahawa politik baru, idealisme, pembaharuan dasar yang ingin kita ketengahkan dapat kita gariskan pada pilihan raya negeri ini. Menang atau kalah, janji kita dapat kongsikan kepada rakyat alternatif, sistem semak dan imbang. Tapi yang lebih penting adalah what is the Malaysia which you want to build? Apa jalan kehadapan yang ingin muda ketengahkan supaya rakyat tahu ini adalah garisan ataupun visi dan wawasan yang ingin kita ketengahkan. Dan sebab itu kita pun realistik, kita tidak bertanding di 240 kerusi seperti yang akan dipertandingkan. Sejujurnya kita bertanding dikurang 10%. Hari ini akan ada lagi pengumuman calon-calon yang terakhir. Sebab yalah, kalau that's all nice lah. Benda semua tu bagus dan saya rasa idealismenya tinggi dan sebagainya. Tetapi adakah Sadiq dan Amira telah buat langkah yang preemptif sebab dah tahu tak akan dapat kursi? PH dah tak layan dah. Permohonan nak join PH pun diorang memang buat dia je, buat tak tahu. And then ura-ura kata you're not going to get a seat. Macam Amira dulu dapat kursi di Puteri Wangsa kan, Puteri Wangsa di Johor, tapi kali ini memang akan tidak diberikan kursi. So preemptif keluar je lah. Saya rasa dalam soal kerusinya, sejujurnya apabila kita memohon perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, we were prepared for the worst. Maksudnya memang saya rasa kita semua tahulah sejak beberapa bulan yang lepas apabila ada gandingan dengan UMNO, kerusi itu tidak akan dapat. Tetapi fokus kami pada masa tersebut dalam perjumpaan yang ingin kita adakan adalah untuk memohon beberapa political concession. Contohnya 10 ke 20 reforms yang wajib dilaksanakan dalam tempoh masa 1 tahun. Sebab itu kita ingin dilibatkan dalam proses pengembalaan undang-undang ataupun keputusan dasar yang akan dibuat oleh kerajaan perpaduan, tetapi apabila tidak dilibatkan langsung, reform itu tidak berlaku. Akhirnya bila saya turun ke kawasan, Amira turun ke kawasan, mereka kata, apa jadi kepada reform ni? Apa jadi kepada semua janji-janji sebelum ini? So kita juga yang terkena, walhal kita tidak dilibatkan langsung. Okay. So it's more than seats, tetapi lebih kepada soal ideals. But coming back to seats, and then maybe Syaril can jump in, adalah pandangan daripada pihak penyokong PH yang menyatakan bahawa kebanyakan kerusi yang telah pun diumumkan setakat ini adalah kerusi-kerusi yang mana PH adalah penyandang dan muda ni jadi spoiler. Datang untuk kacau, datang untuk split vote, dan kita akan bangkitkan isu hubungan Sadiq dengan tokoh-tokoh tertentu nanti. So apa pandangan dan juga jawapan Sadiq dan Amira kepada tuduhan you are a spoiler lah, just saja nak kacau PH? Pertama sekali saya rasa antara benda yang paling penting untuk kita sewaktu kita juga membuat keputusan ni adalah kita boleh memilih sendiri
polisi-polisi dan dasar-dasar bukan sekadar daripada segi yang kita nak perjuangkan untuk manifesto, tetapi polisi-polisi kita sendiri, termasuklah kerusi mana kita nak bertanding tu kita boleh putuskan sendiri tanpa melalui proses-proses negosiasi sebagai contohnya. Kedua, antara benda paling utama yang kita bawakan, kita sendiri bawa sebagai parti politik pertama yang mengetengahkan 50% calon wanita untuk pilihan raya yang akan datang. Ini satu komitmen yang besar yang tak pernah dibuat oleh parti-parti lain sebelum ini. Dan bagi saya, apabila mereka nak kata kita datang sebagai pengacau, itu adalah satu cara politik lama untuk memomok-momokkan kepada rakyat kebanyakannya untuk tidak mengundi kepada parti-parti kecil. Jadi bagi saya itu satu benda yang kita patut hentikan. Sebab pilihan raya ni adalah pentas demokrasi. Kalau kita habis-habis nak takutkan rakyat dengan kata kalau parti kecil masuk ke pilihan raya ianya akan jadi pengacau, sampai bila-bila kita tidak akan ada pilihan selain daripada these two big political players lah. And so it's very important untuk kita jelaskan kepada rakyat bahawa demokrasi ini terbuka untuk semua, bukan sekadar dua gegasi yang sudah lama bertapak di dalam negara kita. Semua poin tu valid, YB, Amira, tapi persoalan daripada penyokong PH yang perlu kita utarakan sini, kenapa sekarang? Kalau daripada awal muda mengatakan kita nak jadi third force, kita nak jadi, kita tak berapa berkenan kepada kedua-dua blok politik sebelum ini kan, kenapa dalam PRU 15 masih bergantung harap kepada Pakatan Harapan, sewaktu pilihan raya negeri Johor yang Amira menang sekalipun bergantung harap juga menjadi sebahagian daripada PH lah, in effect, right, bertanding in lieu of PH. Kenapa sekarang baru nak jadi third force, nak mengatakan kita perlu revolusikan politik dan sebagainya? Sampai ada yang kata Amira kena kembalikan kursi Puteri Wangsa sekarang. You know this, right? Yes, I read that. I read that. So kita orang cakap dengan Sadiq, we supposed to, both step down. Tapi, pertama, saya rasa daripada awal kita sangat clear bahawa ini adalah dasar-dasar dan prinsip-prinsip dan polisi yang kita bawa. Tapi pada sewaktu PRU 15, kita melihatkan bahawa Pakatan Harapan merupakan the most logical partner kerana mereka juga membawa dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang kita percaya. Tetapi daripada awal lagi, sebab itu kita kata kita ingin bertanding menggunakan logo muda. Sebab pada masa yang sama, kalau kita lihat pada PRU 15, sebenarnya muda mengetengahkan kertas manifestonya sendiri dan tidak bersama dengan kertas manifesto Pakatan Harapan. Tetapi kita percaya that partnership has to exist because we share the same values and the same principles. Tetapi selepas beberapa siri di mana Syed Saddiq juga ditegur kerana ingin membahaskan isu kapal LCS sebagai contohnya, dan saya juga pernah membangkitkan tentang reappointment of Azam Baki sebagai contohnya, dan beberapa lagi dasar-dasar yang sangat penting yang sebelum ini Pakatan Harapan perjuangkan telah dilupakan. Sebab itu kita rasa ada keperluan untuk kita kata, look, it's time for the people to be given another option. And jadi justifikasi muda ialah sebelum PRU 15 nampak okey lah, boleh selari lah lebih kurang nilai-nilai muda dan juga nilai Pakatan Harapan. Tapi selepas PRU 15 dengan terbentuknya kerajaan perpaduan, terlalu banyak kompromi dari segi prinsip yang dipercayai sebelum ini. Boleh saya? Good. Saya beri contoh paling mudah lah. Sebelum pilihan raya, saya rasa Pakatan Harapan paling kuat sekali bicarakan soal reforms. Kerana reforms ni berentasi politik kepatian dan politik personality. Ia tidak kira siapa yang membentuk kerajaan, siapa pun yang duduk kerusi Perdana Menteri, Malaysia tetap akan berada di landasan yang betul. Sebelum ni kita marah apabila peruntukan parlimen hanya disalurkan kepada parlimen pembangkang dan parlimen parlimen kerajaan. Pembangkang tidak dapat. Tapi kini selepas 7 dan nak masuk 8 bulan, saya dimaklumkan di parlimen pembangkang masih kosong ringgit Malaysia. Dulu kita kata kita ingin mansuhkan Akta Sultan dan kita bertekad tidak akan gunakan Akta Sultan pada musuh politik. Dan kini MB Sanusi dikenakan dengan Akta Sultan. Walaupun kita tidak bersetuju dengan pandangan seseorang itu, tetapi jangan menggunakan akta lapuk zalim yang sebelum ini kita committed untuk hapuskan. Ada pelbagai lagi contoh, red lines yang lain. Dulu, bukan saja isu LCS, sebelum pilihan raya kita berikan tekad dan komitmen bahawa tidak akan ada campur tangan, tidak akan serangan kepada institusi kehakiman, kita akan pertahankan. Bukan itu saja, cuma kita turut bangkitkan bahawa kes-kes tidak akan digugurkan dan tidak akan ada indefinite postponement. Tetapi kini sudah ada dan dah ada ura-ura dan justifikasi bahawa akan ada pengguguran selepas ini. Saya katakan ini sedar bahawa saya pun ada. I have to be very honest about it. Saddiq ni dia pandai, dia tahu saya punya Achilles heel ni Zahid kan. So dia That's how it gets you. That's how it gets you on your side. It's nothing personal, sir. Cuma dalam bab ini,
akhirnya rakyat akan melihat apa yang dikatakan sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya lain. Kalau ini berlaku, indefinite postponement dan ada representasi untuk menggugurkan. Kalau ini berlaku pada tahun lepas, saya agak yakin mereka akan protes di jalan raya. Tapi kini diam seperti tidak ada apa-apa. Okay, so saya nak tanya soalan. Kalau begitulah dia punya red line, dan saya rasa Amira dan Sadiq telah memberi jawapan yang agak convincing. Ini bukan soal hanya kursi, ini bukan soal pembahagian kursi, tetapi ini adalah soal garisan merah yang menjadi prinsip muda yang tak boleh terima. Sebab itu muda telah mengorak langkah sendiri. Kenapa tidak pergi ke Perikatan Nasional? Sebab Perikatan Nasional pun bangkitkan isu yang sama. Ini juga red line bagi mereka. Soal pendakwaan, soal indefinite suspension of the trial dan sebagainya. Kenapa kena pergi third force? Sedangkan dulu Sadiq pun pernah bersama dengan Tan Sri Mahyudin. Betul. Sebab tu there's nothing personal. Cuma dalam bab ini, apabila kita mengkritik berkenaan soal Akta Sultan, peruntukan yang adil, kita fokus untuk membangunkan institusi. Persoalan sama perlu diajukan kepada pimpinan Perikatan Nasional. Contoh hari ini apabila mereka mempertikaikan penggunaan Akta Sultan. Realitinya dulu ada pakcik tua yang diheret keluar pada rumahnya awal pagi dengan penggunaan Akta Sultan juga. Hari ini mereka marah berkenaan soal peruntukan yang tidak adil. Sebelum ini pun pada tahun 2020, Ahli Parlimen Pembangkang tidak dapat peruntukan yang adil. And we have to give credit. Datuk Seri Ismail Sabri yang memulakan trend tanda tangan MOU untuk dapat peruntukan yang adil. So the point I'm trying to make, sambil saya letakkan kritikan ke atas pimpinan Pakatan Harapan pada hari ini, adakah Perikatan Nasional akan membawa masuk agenda reforms? Dan pada masa yang sama, sebagai dua pimpinan anak muda, saya tahu mungkin ia sukar untuk kita terima pada hari ini, tapi 20-30 tahun yang akan datang, kami rasa Malaysia ni kekuatannya adalah kepelbagaiannya. Diversity is our strength, not a liability. Dan apabila banyak isu-isu yang dibangkitkan adalah berkenaan isu 3R contohnya. Saya tahu kalau nak bahaskan tiada masalah. Cuma apabila itu adalah fokus utama, itu agak sukar untuk kami di dalam muda untuk terima. Sebab itu kita lebih rela untuk berada dan bina kekuatan kita dan buktikan kepada rakyat bahawa kita boleh jadi seimbang mengikut faktor dasar penambahbaikan seimbang yang lebih baik. Kita akan kembali kepada isu-isu ni saya rasa. Tapi saya nak tanya soalan kepada Sadiq. So adakah okey untuk menghina Sultan? Tidak. Saya rasa tidak. Sebab itu perbezaan bagi muda dengan penggunaan Akta Sultan adalah kini di dalam Akta Kanun Keseksaan sudah ada provisi yang sedia ada. Dan itu selalu diguna oleh PH dulu kan? Saya dah check pada tahun 2019 ada seorang yang dah nak dikenakan Akta Sultan. Selepas tu kabinet cepat-cepat berbincang dan kita letakkan moratorium ke atas Akta Sultan. Kita berhentikan. Saya ingat pada masa tersebut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ada keluarkan kenyataan, boleh semak, I think it's in the Star, katakan bahawa pengguna Akta Sultan ini it is anti-reforms. Dan dia sendiri kongsikan bahawa kritikan ke atas institusi diraja itu dibolehkan, cuma jangan berlebih-lebih dan jangan gunakan Akta Sultan, boleh guna Kanun Keseksaan. That's not from me, itu daripada PM beberapa tahun yang lepas. I think all fair points. Tapi just to challenge both of you, maybe Amira you can take this one. Are we all misreading the room? Bila kita cakap tentang reform lah itu yang perlu diadakan, tak konsisten PH sebelum dan selepas pilihan raya. Kalau lihat di kalangan penyokong-penyokong mereka, mungkin reform is not really what they care about. I don't think they care. Sebab I can guarantee you Sadiq Amira, after this episode goes out, dia akan kata you kena realistik lah, ini kerajaan perpaduan. Ini kerajaan perpaduan, bukannya kita menang majoriti mutlak. So you kena faham lah, adakah you nak bising-bising lepas ni you lebih sanggup Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Lebih baik Pakatan Harapan macam ni daripada you bagi Perikatan Nasional. Confirm that's the script. So saya tertanya, as maybe convincing as your arguments may sound to some of us, maybe that's not what Malaysians want right now. Adakah, just to extend that, adakah Amira dengan Sadiq tengah bercakap dengan bubble tertentu saja? Dan bubble ni sangat kecil lah. Saya rasa kalau nak cerita pasal bubble ni, bubble politik tu sendiri sebenarnya, kalau kita nak kata penyokong Pakatan Harapan ke penyokong Perikatan Nasional ke, both sides at the end of the day sebenarnya majority Malaysian mereka tidak ada ketaksuban kepada mana-mana parti, dan majority Malaysian sebenarnya memang mengharapkan bahawa kes-kes seperti kes-kes rasuah
reformasi. Semua ini sangat dekat dengan hati majoriti rakyat Malaysia. So kalau kita nak cerita tentang bubble, sebagai contohnya, saya rasa saya sendiri ataupun Syed Saddiq sendiri, kalau di Twitter tu every time kita post sesuatu memang banyaklah penyokong-penyokong Pakatan Harapan yang akan serang habis-habisan. welcome to our lives. Yes. Welcome to the jungle. Akhirnya. But that in and of itself is a bubble, kan? Dan tapi bila kita bawa isu ini ke TikTok dan Facebook sebagai contohnya, di mana lebih banyak Perikatan Nasional, naratif-naratif yang perlu dimainkan itu berbeza. Sebab itu saya rasa apabila kita menjadi seseorang ahli politik, mungkin orang akan kata saya ni terlalu muda dan naif dan sebagainya, but we have to show that seorang ahli politik ini mampu berpegang pada prinsip dan kata-katanya. Dan kalau kita sendiri tak buat benda ni, kita sebagai orang muda tidak berpegang pada prinsip kita, dan akhirnya rakyat Malaysia at the end of the day, they're just gonna, raise their hands and say I had enough with politics altogether. Sebab Pakatan Harapan dulu cakap lain, sama juga, akhirnya semua parti sama. Sebagai contohnya tadi saya bersama dengan salah seorang bakal calon kita di Bukit Antarabangsa dan berjumpa dengan peniaga-peniaga di sebuah pasar. Mereka kata kita ni sebenarnya, mereka bukan penyokong Pakatan Harapan pun, mereka tak menyokong siapa-siapa. Tapi mereka kata election kali ni mungkin kita tak nak mengundi. Sebab pada akhirnya ahli politik dia cakap lain, dia buat lain. Dia cakap lain, dia buat lain. Semua sama. So I think that it's very important untuk sesuatu parti yang baru, iaitu parti muda, untuk menunjukkan bahawa politik ini adalah tentang apa yang you kata suatu election, you have to execute it after election. Marriage of convenience we can understand, but marriage of convenience should not be at the expenses of your own principles and your promises to the people. Okay, just nak cakap soal marriage of convenience ni lah, ataupun persefahaman sewaktu pilihan raya. Saya ada baca bahawa Muda telah mengumumkan satu persefahaman dengan PSM, Parti Sosialis Malaysia. So apa pemikiran, thinking di sebalik keputusan tersebut, Saddiq? Sebab PSM ni, PSM parti yang dah lama bertapak di Malaysia, longer than Muda. Tetapi PSM membawa satu hala tuju, especially hala tuju ekonomi yang sangat-sangat haluan kiri lah, dan mereka mempunyai pemikiran ekonomi yang sosialis. Adakah Muda juga sosialis, Kang? Ya, saya rasa walaupun ada perbezaan, ada lebih banyak persamaan, sir. Pertama sekali, berkenaan prinsip untuk menolak politik perkauman. Kedua, PSM walaupun kalah berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah berhentikan khidmat yang mereka tawarkan. Saya beri contoh, sir. Baru 2 minggu yang lepas, saya bersama sebagai ahli jawatan kuasa pilihan khas jaga Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, ada salah seorang aktivis yang sangat lantang memperjuangkan nasib Pak Gad, Makcik Gad, cleaners yang tidak dapat pampasan yang sewajarnya oleh konsesi. Dan individu tersebut adalah salah seorang pimpinan PSM. Dan dia lantang bersuara tentang isu ni walaupun tidak berada dalam kerajaan, tidak jadi YB, ADUN ke MP. Tapi bertahun-tahun, kalau ada apa-apa masalah berkenaan soal tanah yang diambil alih, mereka tidak dapat 1 sen pun, tetapi mereka turun untuk bela golongan pekerja. Dengan itu saya rasa, if I can summarize, 3 perkara. Pertama, tolak politik perkauman. You're such a debater. Kedua, sorry sir. Kedua adalah track record khidmat. Politik khidmat bagi Muda ni sangat penting. Menang kalah, we need to continue to serve. Dan yang terakhir adalah pembelaan kepada golongan majoriti, golongan pekerja, golongan susah, pengambil alihan tanah. Just challenge you on that, sikit, on the ideology. So kalau ikut pemikiran PSM, sebab saya pun pernah deal dengan PSM sewaktu saya jadi Menteri Kesihatan. Hospital dan juga klinik kesihatan kita adalah dikendalikan oleh concessionaire dari segi cleaners dan sebagainya. Dan kalau ikut pendirian asal PSM, dia nak kembalikan semua perkhidmatan itu kepada state. Maknanya state akan menggajikan semua. That is the original PSM punya position lah. Tetapi dalam keadaan konsesi, of course dia akan mengambil keputusan supaya menuntut supaya gaji dan juga pampasan lebih adil. Itu centrist punya view lah. Tetapi their original position is to nationalize everything. So Muda setuju dengan nak nationalizekan semua balik. Tak ada lagi privatization, concession swasta yang lebih efficient. Muda kena data driven. Sepatutnya apa yang saya bangkitkan
adalah apa yang dibincangkan pada 2 minggu lepas. Yang bangkitkan solusi tersebut bukan ahli PSM, yang bangkitkan adalah pengerusi pada masa tersebut, mantan Menteri Sumber Manusia YB Kulasekaren. Dia yang kata kalau boleh tidak perlu lagi melalui sektor swasta, orang tengah, kita kembalikan terus kepada contoh sekolah, bukan saja hospital, sekolah, pengurusan sekolah akan tentukan. Tetapi selepas tu ada wakil Kementerian Pendidikan katakan sekarang ni beban sekolah dah sangat tinggi. Takkanlah sekolah sekarang kena tentukan pilih guard, pilih cleaner. So tanggungjawab sekolah akan lagi lama lagi teruk. Dan sebab itu saya rasa akhirnya kita boleh cari jalan tengah. Saya rasa apa yang mereka perjuangkan akhirnya adalah untuk memastikan bahawa pampasan yang sewajarnya diberikan. Kalau mereka dah tanda tangan kontrak, gaji bulanan cleaner 1,500, pastikan konsesi berikan 1,500. Jangan tiba-tiba tanda tangan lain, akhirnya mereka hanya dapat RM1,100. So muda tidaklah subscribe sepenuhnya kepada pendirian sosialis lah. Ya, saya rasa in Malaysia kita ada sentiasa jalan tengah yang boleh kita pilih, dan dasar itu perlu data driven. Saya fikir apa yang dibangkitkan oleh KJ sebenarnya, Sadiq dan Amira, disebabkan mungkin ada kelompongan daripada pihak muda sendiri tentang apa sebenarnya ideologi muda. Kita tahu PSM namanya sendiri sudah menggambarkan dan dasar-dasar yang dipegang menampakkan dia sosialis parti lah. Dan dia akan percaya pada dasar-dasar sosialis, dan dasar-dasar sosialis ni dah lama bertapak dalam teori politik, so everybody knows, right? Tetapi muda ni kalau hanya bercakap tentang kita nak kepimpinannya lebih diverse, yang lebih muda, kita nak kepimpinannya lebih telus, yang ada reform dan sebagainya, dia tidak begitu jelas lah. Jadi sebab itu apabila ada pakatan politik dengan PSM, dianggap seolah-olah muda akan mungkin mirip kepada satu parti yang dah jelas tentang apa sebenarnya pendirian dan pegangan dia. Mungkin soalan yang berkait ialah, jadi apa sebenarnya ideologi muda? Ada atau tidak ideologi itu? Ataupun lebih pada segi tactical dan opportunistic? We'll save that. Kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Syed Saddiq dan juga Yang Berhormat Amira, Presiden dan juga Timbalan Presiden Parti Muda. Tadi Syaril telah membuka topik baru, iaitu apakah sebenarnya dasar muda. Kita akan kembali kepada isu tersebut nanti sebab saya nak selesaikan isu politik dulu. Pertamanya Saddiq, saya nak tanya direct di Keluar Sekejap. Adakah Saddiq akan bertanding dalam PRN yang akan datang? Sebab belum lagi umumkan semua calon. Are you going to contest? No sir, tidak. Kenapa? Takut kalah? Ke macam mana? Jangan takut kalah sebab kami berdua dah kalah. Dunia tak kiamat, esok masih ada. Esok masih ada. Saya rasa apabila ahli politik tu bersedia untuk kalah, itu adalah perkara yang sangat baik. Ia bermaksud bahawa mereka tidak taksub kuasa. Dengan itu lebih pentingkan negara. Cuma saya ingat dulu apabila di Johor juga, dalam proses rundingan Puteri Wangsa juga, akhirnya dia selalu prasyarat sama. Bukan saja Johor, di Melaka pun sama juga. Walaupun muda belum didaftarkan pun, DAP mesti kata muda tak boleh, Syed Saddiq okey. Di Johor ini tak boleh, Syed Saddiq okey. Sebelum pilihan raya ada perancangan untuk gerakkan saya ke tempat lain, muda tak boleh, Syed Saddiq okey. Sejujurnya 2 minggu yang lepas, bukan 2 minggu, dalam sebulan setengah yang lepas, sebelum muda umumkan pendiriannya, dia kata tak apalah, Saddiq you join je lah, nanti you bertanding kat Selangor, kita berikan ABC. Dan it's always about Syed Saddiq. Dan saya rasa ini masalah sangat besar, kerana saya ni agak bernasib baik kerana diberikan peluang untuk berkhidmat, dan saya tidak lupa jasa mereka yang berikan peluang kepada saya untuk berkhidmat. Tapi saya agak bernasib baik dapat bekerjasama dengan Amira, Lokman, ramai lagi yang lain yang saya yakin mereka ni jauh lebih baik daripada saya, tapi tidak pernah diberikan peluang. So takkanlah lagi sekali pada pilihan raya negeri it is about me again. Walhal ia patut berkenaan tentang calon-calon lain yang jauh lebih baik daripada saya, tetapi tidak pernah diberikan pendedahan dan peluang untuk bertanding. So nak pendekkan cerita, nak bagi peluang kepada yang lain lah. Ya, betul. Sebab Saddiq pun kenang jasa orang yang pernah bagi peluang kepada Saddiq dan cakap topik tersebut, are you a Trojan horse? No sir. Senang kata, you are a Trojan horse, you are Mahathir's Trojan horse, you are cucu atuk. Kewujudan Saddiq di pentas politik adalah untuk memastikan, meneruskan agenda Mahathir Mohamad. Ada dua perkara yang sangat berbeza di antara saya dengan Tun. Pertama, dia tua, you muda. bukan tu. Pertama sekali, saya percaya kepada untuk kita meraihkan kepelbagaian agama dan bangsa,
di multiracialism behind politics. Saya lihat itu adalah kekuatan negara, bukan kelemahan. Dan saya faham Tun ada pandangannya dan saya hormati pandangannya. Cuma ada perbezaan pendapat yang sangat ketara. Sebab itu selepas kami berdua dibuang oleh Bersatu atau digugurkan, Yang Mak Berhormat Tun masa tu ada mencadangkan untuk tubuhkan lagi satu Parti Melayu, Pejuang. Dan saya dari awal memaklum kepada Tun bahawa saya berbeza pendapat. Walaupun Tun kata orang Melayu tidak akan terima parti berbilang bangsa ni. Kata mungkin penerimaan sekarang lemah, tetapi lebih baik saya sebagai anak muda melabur bagi 20-30 tahun yang akan datang. Dan di situ kita berpisah dan saya ingat Tun kata kita tidak akan berjaya, akan gagal, tak akan dapat berpisah sokongan. betul ke berpisah wayang? Yang Itu Tuan bukan akan wayang. jaga Malay base, you akan conquer yang non-Malay dengan yang urban Malay ni, lepas tu akhirnya akan cantum semula sebagai Sadiq and Mahathir. Saya lihat ada kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan hari ni yang mereka seperti ada crystal ball. Macam saya rasa cari je kata, bila Tun attack Sadiq ni, ini Sadiq dah SMS Tun dulu. Tak ada langsung. Saya ingat baru-baru ni Tun panggil saya pengkhianat. I mean, to be honest, it's very hurtful, sir, sebab saya He's called me berkhidmat. much worse things, bro. Okay. Don't worry. Fair enough. I mean, tapi saya berkhidmat dengan dia agak lama. So it was painful. Tapi apabila kawan-kawan dalam kerajaan perpaduan yang kenali saya kata, ini wayang je, Sadiq dah message Tun dulu. I don't think they know what's going on. Tapi in the end, it's always about principal differences. Dia bukan soal peribadi. Adakah bila saya jumpa Tun, saya akan panggil maki je? No. Baru ni dekat Jepun, you duk pimpin Tun Siti Asmah. I Tun saw. Siti saya akan sentiasa hormat. Tidak kira lawan kawan, I will always respect her. She is the most wonderful of ladies I've had the privilege of working with. Dan di Korea Selatan tu bukan saya seorang. Korea, ya. Ya, di Korea Selatan ada saya, ada YB Chintong, ada YB Niching. Saya tak tahu kenapa orang tengok hanya saya saja. Tapi that aside, the final part yang saya rasa perbezaan paling besar adalah yang kedua. Tun sentiasa percaya bahawa negara ini perlu dipacu oleh personality. Sebab tu dia kata, if you have a good leader, everything go well. Ini salah Datuk Seri Najib, ini salah Tan Sri Muhyiddin, ini salah ini. It's always about a leader. Saya tidak bersetuju. Saya rasa the institusi itu akhirnya merangka negara itu yang menyebabkan masalah-masalah itu berlaku. Pemusatan kuasa. Sebab tu daripada awal saya kata perlu kurangkan kuasa PM, berikan peruntukan yang adil negeri pembangkang dan kepada kerajaan, institusikan peranan pembangkang, pastikan bahawa ada decentralization of power. Kerana akhirnya, I think for muda to also answer Syahril's question before, apa pendirian muda, apa ideologi muda, saya berharap apabila 10-20 tahun yang akan datang bila Malaysia jadi negara yang maju, institusi kita begitu kuat dan kukuh, tidak kira siapa pun yang jadi Perdana Menteri, parti mana pun yang menang, Malaysia akan berada di landasan betul. Di Amerika Syarikat, apabila mereka memilih Donald Trump dan Donald Trump cuba nak melemahkan institusi-institusinya, there's a big pushback. Akhirnya beliau dikeluarkan. He's going to come back. I mean, and institutions will be there. Institusi itu akan ada. Di United Kingdom ada perubahan Perdana Menteri 4 kali dalam tempoh masa singkat. Ni macam Malaysia, tapi things still move forward. Di Australia 5 kali berubah. Things still move forward. So saya rasa saya nak berada dalam satu keadaan apabila walaupun saya kalah kepada lawan saya dalam politik, saya rasa sangat gembira kerana negara kita tetap berada di tahap yang baik. Kita meraihkan kepelbagaian di diversity in politics. Kita pastikan bahawa politik institusi itu diberikan keutamaan supaya tidak kira siapa pun yang mentadbir, Malaysia akan jadi negara yang maju, insyaAllah. Tu antara penjelasan paling jelas saya pernah dengar daripada Sadiq tentang muda. Mungkin lebih banyak perlu buat, tapi we'll go back to that. Tapi nak ekoran apa yang KJ tanya tentang Trojan Horse dan sebagainya, antara satu kritikan yang selalu dilemparkan terhadap Sadiq sendirilah, and maybe we can talk more about you later, tapi salah satunya ialah Sadiq ni nak baik dengan semua orang, tapi sebenarnya dia tikam. Dia kritik Datuk Seri Najib, tapi dia pergi rumah Datuk Najib, lepas tu tunjuk gambar kat semua orang. Dia kata dia bukan orang Turmadir, tapi gambar kat Korea Selatan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin pun dia nak jadi friendly. So dia apa sebenarnya Sadiq ni? Maybe he's just a good boy. Oh, I mean, I don't mean that patronizingly, maybe he's a good guy. Yeah. To be honest, dalam bab ini saya tak suka apabila politik itu terlalu peribadi. Yang saya lihat banyak masalah yang negara kita lalui adalah apabila ada vengeance in politics. Dia terlalu peribadi sampai nak salam tangan, jumpa, duduk, bincang. Tak boleh sampai ke satu tahap apabila kita berada di atas, kita nak tekan lawan, masukkannya dalam penjara. Lawan tu naik atas, dia buat benda yang sama.
Dan kitaran vengeance itu akan berterusan. Kitaran dendam itu akan berterusan. Sebab itu bagi saya ingat apabila kita utarakan isu undi 18. Bila saya dalam kabinet tu, ada banyak tentangan. Orang kata, kenapa pergi jumpa Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Najib? Kenapa pergi terbang sampai ke negeri lain? Sampai tunduk kepada Menteri Besar PAS? It's not about that. Pertama, saya anak muda memanglah kena hormat. Tapi adakah saya bincangkan soal nak jatuhkan kerajaan? Tidak pernah. Saya pada masa tu bincang soal penambahbaikan dasar. To be very frank, sir, saya ingat apabila saya diberikan peluang untuk berkhidmat dekat Kementerian Belia dan Sukan, a very good ministry which we left behind. Masa tu saya rasa kita buat pertama kali, I think we were the first yang ada buat handover. Masa tu dibangkitkan dekat kabinet, kata kenapa lakukan perkara ni? It's not right. Kata, why is it not right? Sebab realitinya, you met with KJ to do the handover. This was in 2018. I said, that's the right thing to do. The point is, ada banyak benda baik yang perlu diteruskan, dan ada banyak juga yang perlu saya belajar. So I think this personal politics ni should stop. Adakah apabila saya berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas pilihan raya, saya jumpa kata saya akan jatuhkan kerajaan dan sokong dia kerana saya tidak jadi menteri? Nothing at all. Kita bincang banyak benda pasal isu how's his life. Masa tu saya ingat betul-betul dia akan retire. So apa je buat selepas itu, apa yang akan berlaku, not much about politics. Dan sejujurnya, saya rasa kita perlu kurangkan ketegangan dalam politik ni supaya tidak kira siapa pun yang mentadbir, akhirnya negara akan berada di landasan yang betul. Saya nak follow up dan saya nak tanya Amira lah, sebab mungkin nak dapat pandangan Amira juga sebab Trojan Horse ni. Sebab Trojan Horse ni tuduhan yang dilemparkan terhadap muda, tetapi direction dia kepada Sadiq lah. Apa pandangan Amira bila muda diheret dalam isu Trojan Horse ni? Dan Amira timbalan presiden. Kalau ikut tata kelola parti ni, timbalan presiden juga akan tahulah pentadbiran parti. Where do you get your money from? Because nak jadi parti politik ni, nak bertanding pilihan raya negeri, mesti ada duit. Bukan duit nak sorokkan pengundi, tapi machinery kena ada duit, nak cetak poster, nak buat billboard dan sebagainya. Ada orang kata Sadiq dapat duit daripada Tun Daim dan sebagainya. You as timbalan presiden, where are you getting your money from? Pertama sekali, kalau saya boleh sebut tentang Trojan Horse kan, sebab kadang-kadang kesian juga pada ahli-ahli muda yang tak pernah jumpa pun Tun M, tak pernah kenal pun, tak pernah join mana-mana parti, tiba-tiba diorang pun jadi cucu atuk. Padahal semua ada atuk sendiri kan, tapi itu hakikatnya lah. I think we are largely a community yang haunted by the past. Kita ni dihantui masa silam. Jadi kita tak boleh nampak bila ada orang yang bergerak tanpa figura-figura besar politik yang dah lama. Jadi bila ada orang baru, mereka kata, ni mesti ada kaitan dengan Tun Dr. Mahathir, ni mesti ada kaitan dengan Lim Kit Siang. It's difficult for them to wrap their head around orang muda sebenarnya boleh chart our own path. Tetapi kalau nak tanya tentang isu di mana kita dapat wang, I think I can be very frank and clear that setiap kali kita ada pilihan raya, memang kita ada usaha-usaha meraih dana. Tetapi kita tidak pernah mendapat dana yang besar daripada satu sumber. Jadi kita memang, come on, it's true. Be honest lah. I'm being very honest. Kita memang tidak dapat satu dana yang besar daripada satu sumber. Semua pakai t-shirt muda tu bukan free t-shirt tu. Dia orang beli. I mean, I bought my own muda t-shirt. RM50 kita fundraise. Kita jual. Ini ahli beli t-shirt sendiri. Ahli beli t-shirt. Itu konsep yang alien untuk UMNO. Dan saya nak cerita satu benda. Keluarga saya sendiri pun sampai sekarang tak dapat t-shirt. Sebab dia minta saya t-shirt. Saya kata t-shirt kena beli. Dia kata kita nak, kata I cannot give you. You must buy. Sekejap pun tak bagi family lagi. Beli. Of course kita memang ada orang-orang yang percaya pada perjuangan muda dan memberikan kepercayaan itu menerusi funding our elections dan sebagainya. But it's not deep pocket, it's wide. There are several people who have faith in muda dan memberikan kepercayaan itu menerusi membantu kita dalam pilihan raya umum yang lepas sebagai contohnya, dan pilihan raya negeri kali ini juga kita galakkan calon-calon kita untuk meraih dana sendiri. Jadi tu yang mereka banyak buat muda hustle dan sebagainya. Adakah poket yang lebar tu, Amira dan Sadiq, semakin kecil disebabkan muda dah keluar daripada ataupun dah independent, dah jadi third force? To be very honest, sejujurnya kerana sebelum ini kalau ikut peratusan 80% tu memang daripada crowdfunding. Crowdfunding ni lazimnya datang daripada orang menyumbang dalam 50 ke 500 ringgit. Sebab itu saya ingat dulu apabila ada kritikan ke atas muda, kata alah dulu bila muda fundraise untuk misi banjir atau MUA ni hanya datang daripada satu sumber. And we showed our books. Yang kita keluarkan metadata, more than 50,000 donors dengan purata sumbangan yang disampaikan. Adakah ada penyumbang yang sedikit besar
Ada, tetapi jumlahnya is nowhere close to 1 million, hundreds of thousands, tak ada. Dia 20,000, 50,000 itu saya kena jujur memang ada, tetapi sedikit. Dan to answer your question, apabila kita sudah bersendirian, adakah orang masih menyokong? To be very honest, lagi ramai. Itu sejujurnya saya pun agak terkejut kerana kami rasa apabila kita bersendirian ni semua akan tinggalkan, kita akan berseorangan, kita pun dah maklumkan ke calon you kena fundraise sendiri, kita tak boleh bantu, kita hanya boleh kasihkan bendera contohnya. But to our surprise, ramai sebab mereka tahu, bila mereka lihat muda ni dan mereka tahu nak menang susah, tetapi mereka melihat ini adalah pelaburan yang kecil bagi 20 tahun yang akan datang, to invest in your children's future. Korang apa yang baru dicakap tadi tentang Sadiq sendiri menyedari bahawa perlu bagi peluang orang lain dalam muda dan sebagainya, terlalu banyak berpusat pada Sadiq. Mungkin saya nak tanya Amira, ada juga kritikan kenapa terlalu berpusat pada Sadiq, ialah kerana tak ramai talent sebenarnya dalam muda. This is the criticism dan saya tahu ada kawan-kawan muda dalam bilik ni, jadi mungkin ada ada yang tengah stare saya one kind. Tapi ini kritikan lah, maknanya there's nobody else really, right? Amira sebagai timbalan presiden, okey, ada nama sedikit, tapi selain daripada itu tak tahu siapa yang figuran nasional dalam muda. Dan perkara ini lebih mudah dimainkan oleh pengkritik muda apabila figura-figura muda termasuk calon-calon muda ni yang dalam bertanding PRN ni buat basic mistakes or appear to make basic errors. Contohnya ada satu kritikan seorang calon yang berkempen di luar kawasan yang dia bertanding. Kemudian cara dia post di social media, di sindir, yalah betul kita tahu Saitro PH ni bab menyindir ni memang dia A+ lah. Tetapi poin dia macam tu lah. Jadi saya nak tanya pada Amira lah, apa perancangan muda untuk pastikan orang yang diketengahkan itu sudah ready? Kita betul nak lebih ramai calon muda dan sebagainya, berumur muda, tapi mesti ada kesediaan lah ataupun satu standard yang minimum supaya tidak mudah dikritik sebegitu rupa. Pertamanya memang saya juga perlu akui bahawa kalau kita pergi ke mana-mana, bila kita sebut parti muda, kalau dia tak kenal, kita kata Syed Saddiq, memang orang kenal. Kita tak boleh nak lari daripada fakta bahawa Syed Saddiq is a well known figure lah. Tetapi macam yang Syed Saddiq sebut, sebab tu juga sebagai sebuah parti kita ambil keputusan bahawa Syed Saddiq shouldn't contest in this election because it's time untuk kita ketengahkan orang-orang baru. Sebelum kita meletakkan calon-calon kita ada melalui proses jawatankuasa pemilihan calon yang panjang sebenarnya. Calon itu masuk application, kemudian mereka diinterview, kemudian kita lihat track record mereka, kemudian kita screen social media mereka, kemudian kita pergi ke pengurusi negeri dan kemudian baru kita ambil keputusan bahawa calon ini patut diletak sebagai calon untuk parti muda. Will they make mistakes? Sure, I think everyone will make mistakes, even myself, even Syed Saddiq, and even more mature politicians who have been in this field lebih 40-50 tahun akan buat beberapa kesilapan. Tetapi peluang itu harus diberikan dan sebagai pimpinan parti perlu ada usaha daripada kita untuk melatih mereka supaya daripada kesilapan itu mereka belajar dan perbetulkan. Bagi saya, bila kita nak cerita tentang orang muda dan orang muda banyak buat silap ni, kalau kita lihat dalam lanskap politik kita, orang muda ni sikit sahaja. Dan bila kita lihat di parlimen, I'm very sorry, I have to say this very frankly, tetapi kalau di dalam parlimen yang suka bergaduh, yang suka mengeluarkan kata-kata kesat, yang banyak buat kesilapan di dalam parlimen bukan orang muda, tetapi orang-orang yang jauh lebih berusia. Bermakna usia itu bukan satu orang kata kayu ukur sama ada seseorang itu boleh berkhidmat dengan baik ataupun tidak. Tetapi sekiranya kita tidak memberikan peluang pada mereka, sampai bila-bila tidak akan ada proses pembelajaran tersebut dan kita tidak akan dapat keluar daripada kepompong. Saya setuju Amira. Saya sympathetic kepada pandangan tersebut. Sebab Syaril, to me, you can make fun of some of calon daripada muda buat kesilapan yang basic, agak naif dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak buka ruang kepada mereka, they will not learn. Dan saya nampak antara penghalang kepada penglibatan orang muda dalam politik di Malaysia ni adalah mentality tersebut lah. Bila orang muda cuba saja, diremehkan, diketawakan. But a word of advice perhaps to Amira and Saddiq, it's a steep learning curve lah. Dan kena sentiasa memperingatkan calon-calon dan juga ahli-ahli yang baru ni bahawa they are under a microscope. Dan to be careful,
They are green, naif. Dan saya setuju orang tua pun banyak buat kesilapan. Tetapi bila orang muda buat kesilapan, the penalty itu lebih. The penalty is much higher. You know. Terutamanya dalam konteks muda menjadi kuasa ketiga, ya, tak semua orang suka dia akan jadi macam tu. Kalau saya boleh challenge sikit lagi lah, Sadiq. Soal naif, soal dan again, this is nothing personal. Akan ada orang cakap benda ni kenapa muda banyak buat mistake ataupun dilihat tidak begitu fokus kepada policy dan sebagainya, ialah Sadiq sendiri, notwithstanding what you just did just now, 5-10 minutes ago, saya rasa Sadiq telah menggariskan polisi muda yang lebih jelas pertama kali saya mendengar. Tapi ada juga kritikan bahawa Sadiq ni a very optics driven, image driven politician, a politician for his generation tetapi lightweight. Ini kata-kata yang datang di luar sana, tidak betul-betul berisi lah dari segi substance. When you hear stuff like that, right? What do you say? I mean, macam mana respon Sadiq? I think that's a fair criticism. Sebab tu dalam bab ni, kalau boleh saya nak fokus bangunkan institusi. Saya ingat bila kita bicarakan soal undi 18, undi automatik, itu adalah berkenaan isu reform institusi. Maksudnya perkara itu dibuat bukan kerana ia akan bantu base saya. Realitinya pada masa tersebut dah ada beberapa PRK yang menunjukkan base anak muda bergerak ke BN pada tahun 2018 dan tahun 2019. Tapi tukar kerajaan banyak kali pun, isu anak muda sekarang daripada isu sampingan boleh jadi isu nasional. Kerana anak muda kini mewakili lebih 55% di majority of Malaysians. Contoh, pulangkan peruntukan yang adil. Perkara yang saya bangkitkan sejak daripada pembangkang kerajaan, pembangkang sekarang di tengah. So it's a continuous issue. Sebab tu saya rasa dalam bab ini, reforms institusi ni dia tidak mengikut warna politik, tidak ikut agama, tidak kira bangsa. It is for all Malaysians. Dan mungkin nak bicarakan soal ni orang kata is too boring. Kalau nak bangkitkan isu sentimen kauman, dia senang untuk orang faham. Reform institusi ni mungkin memakan masa. Kita cakap soal sentimen lah. Let's come to the point. Saya setuju dengan reformasi institusi dan sebagainya. Tapi apa yang Syarif bangkitkan adalah optics. Dan kita go direct to the point lah. Sure. Kritikan dia bukan terhadap muda tapi terhadap Sadiq, dan collateral damage terhadap muda adalah Sadiq, selagi ada isu, Sadiq akan tunggang isu tu. TikTok Sadiq lagi laju daripada otak Sadiq. You know. So dalam isu apa, isu contoh isu e-belia yang Sadiq kritik, kenapa yang dapat allowance mara mendapat RM200 kan? Kemudian yang di IPG tak dapat, tetapi sedangkan allowance mara itu adalah pinjaman, perlu bayar balik. Ataupun satu lagi isu sewaktu belanjawan, di mana potongan cukai untuk SSPN mula-mula dibatalkan, dan Sadiq keluarkan video ramai orang akan hilang RM8,000, sedangkan ialah potongan cukai RM8,000, bukannya hilang RM8,000. Itu dua contoh lah di mana the facts were different, and Sadiq spin perkara itu, dilihat spin perkara itu untuk mileage politik. Sorry I said it like that. That's criticism. And then collateral damage terhadap muda. So trigger happy. Macam tadi kita cakap PM kadang-kadang trigger happy. You also trigger happy also. TikTok happy. Kalau saya boleh jawab ni dua-dua contoh, terima kasih kerana ada lebih mudah untuk jawab. Berkenaan isu SSPN tu memang saya akur. Ada kesilapan daripada sudut kiraan. Berapa pengecualian yang setiap golongan middle class, pertengahan akan dapat. Tetapi isu pokoknya isu yang sama. Iaitu ini perkara sangat penting dan dekat dengan hati saya kerana saya mulakan di MUA sejak 2 tahun yang lepas. Daripada kita berikan duit one off, kita berikan kepada anak-anak keluarga susah, dana permulaan RM500. Dan kita mulakan tu di MUA. So kiraan tu salah, saya setuju, dan itu saya rasa saya perlu tambah baik diri saya. I need to really look into it before coming up with it. Cuma isu pokok tu isu sama. Berkenaan isu e-belia contohnya, kerana isu tu ada dibincangkan juga apabila dah sekian lama, dia bukan saja bagi contoh orang tengok allowance. Saya beri contoh banyak anak-anak TVET yang lain. Contohnya dapat, I think kalau ILKBS, dia percuma dan turut dapat allowance dan tidak perlu bayar semula, tapi mereka dapat. Tapi bila anak-anak daripada IPG atau anak muda daripada IPG bangkitkan soal ni, so mereka tanya kenapa mereka tidak dapat, and the increase is very small. Sama macam SSPN sebelum ni, saya akur, saya dah lakukan kesilapan bersudut kiraan, but it was still isu pokok yang akhirnya kerana dibangkitkan, bukan saya saja, ada ramai lagi bangkitkan. Alhamdulillah YBPM tukar pendirian dan berikan kelonggaran. So on this issue I was trying to get that as well. But I think overall issue, I think to answer Sir KJ's opinion,
trigger happy tu, that's something which I need to learn. Itu saya rasa fair criticism. You punya Yeah, it's a social fair media criticism. manager, you kena gari dia. So dia tak bawa dia punya video tu. bukan salah dia, it's me. This one to be fair to my team, bukan salah diorang. Saya bila baca satu berita, saya akan lihat dan ingin sampai ke pendirian kerana kerisauan saya. Orang kata, because the other end of things, lah, you anak muda ni, you ikut je, you play safe. Ni ikut tu, ni ikut Tan Sri, ni tu bila kita nak chart our own path jadi isu lain pula. So risky lah, fair enough. I have a lot to learn, tapi I think my heart is in the right place. But on the issue of Undi 18 ni, okay Sadiq, tahniah sebab Sadiq adalah orang yang bertanggungjawab ke atas pindaan kepada perlembagaan ini, dan ini adalah satu langkah yang sangat signifikan dan consequential dalam politik Malaysia. Tetapi ramai yang mengandaikan bila Undi 18 diluluskan di Parlimen, muda akan menjadi natural recipient of the support lah, akan menjadi penerima kepada undi-undi 18 ni. Tapi kalau kita tengok kepada PRU yang lepas, ya, muda dapat sebahagian, tetapi sebenarnya sebahagian besar pergi kepada parti lain. PN dapat, BN pun dapat, PH pun dapat. So adakah muda tidak berfungsi untuk golongan tersebut? Pertama sekali, apabila reforms itu dibuat, ia bukan bertujuan untuk mendapat base politik yang lebih besar. Kalau reform hanya berkaitan dengan isu yang boleh bantu kita, saya rasa takkan ada reforms yang boleh kita lakukan. Kerana siapa nak pisahkan kuasa, siapa nak kurangkan pemusatan kuasa, siapa nak berikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang sebab dia akan bantu mereka. Sebab tu saya ingat apabila undi 18 tu dilaksanakan, ia bukan oleh saya saja, to give credit semua ahli parlimen bersama mendukung aspirasi tersebut. Ia adalah untuk memastikan bahawa generasi anak muda, tidak kira siapa pun, parti mana pun, tapi isu anak muda ni akan jadi isu nasional because they are now the majority. Tapi untuk menjawab soalan spesifik, adakah ia bermaksud bahawa muda akan terus mendapat base ini? I never want to take the plight of the voters lightly. Maksudnya, hanya kerana mereka muda, mereka akan sokong parti muda membuta tuli. It's not fair. Sure. Sure. Dan saya rasa dalam bab tu kita perlu bertanding dengan lebih sihat. Dan saya rasa banyak anak muda ingin melihat isu pendidikan, pekerjaan, underemployment dibahaskan dengan lebih mendalam. Dan itu yang kita ingin ketengahkan, fokus kami. But Amira, as a parti muda, surely you disappointed sikit lah, kecewa sikit sebab tak dapat segmen tersebut. Ya, saya faham sebab you kena bangkitkan isu pendidikan, isu pekerjaan dan sebagainya. Tetapi sebagai natural parti yang nama pun muda, tapi tak dapat sokongan yang penuh daripada demografik tersebut, mesti kecewa. So itu saya perlu akui, kalau kita nak kata bukan sekadar demografi orang muda, tetapi ada banyak lagi lah perkara yang memang bila kita lihat PRU 15, we know ada banyak yang kita perlu perbetulkan. Tapi satu benda adalah kita perlu akui bahawa demokrasi adalah satu proses yang panjang, it is messy and noisy, dan daripada pilihan raya yang lepas kita dapat lihat bahawa orang muda ini sangat polarized. Tidak semuanya menyokong Perikatan Nasional dan tidak juga semua menyokong Pakatan Harapan. Bermakna orang muda ini kita masih belum ada tested loyalty. Kita tak tahu mereka ini ada kesetiaan kepada parti ke ataupun mereka mengundi ikut popularism ke, because that was their first election. Kecewa itu sudah tentu ada, tetapi daripada kekecewaan itu kita perlu memikirkan, go back to the drawing board and figure out how can muda memenangi hati orang-orang muda ini dan juga segmen-segmen yang lain. Sebab pada akhirnya yang mengundi dan rakyat Malaysia bukan sahaja orang muda tetapi segmen-segmen yang lain juga. Saya nak jadi spokesperson kejap untuk muda KJ. Sekejap. Borang dah belum. Tak ada deal lagi. On this episode? No, I'm not announcing this on this episode. Tak, saya sebab apa yang KJ utarakan soal muda gagal dapat undi muda dan sebagainya, usia muda dan sebagainya. Sebenarnya is yes and no. Kalau boleh sahkan, Presiden Timbalan Presiden Muda boleh sahkan. Dalam golongan umur 18 ke 21, ramai yang menyokong Pakatan Harapan. Betul. Waktu tu muda is basically proxy for PH. Jadi dari segi golongan kohort yang berjaya mengundi disebabkan undi 18, muda got it lah. Muda got that age group of 18 to 21. Mungkin yang umur 25 ke 40 tu dia kurang sikit, tapi the actual young voters which they were in charge of ataupun bawa sebagai sebahagian electorate, they got that vote. So it's not entirely a failure. So if I may add sikit,
I think Syaril is right. Kalau lihat kajian Bridget Walsh 18 ke 20, majoriti sebenarnya pergi ke Pakatan Harapan dan Muda. Tetapi masalah kita adalah undi automatik, ya, di mana ramai yang berumur 30 tahun ke 45 tahun yang sebelum ini tidak pernah mengundi, kini telah didaftarkan. Swingnya agak unik, dan itu kita tahu we have a problem with that, and we have a lot to learn sebab kita pun umur 30 tahun ke bawah. Yeah. So we have a long way to The go. only contention to that, Syaril and Sadiq, Yeah. is that PH will say that is not muda lah. Yes, Macam mana you boleh kata muda is the proxy, sebab muda hanya bertanding di beberapa kursi saja. Sebab tu PH, sebahagian daripada pemimpin muda PH kata muda ni tak ada nilai tambah pun. I'm going to do spokesperson one more time. Then you might as well just sign orang. Sadiq might as well announce, Syarils muda. Sudah lama dah kita cuba. Sudah lama kita cuba. Belum lagi. I'll just leave. No. Satu lagi fakta yang tak ramai orang tahu ialah muda menang dalam satu kursi Muar. Tapi dia bertanding 6. Betul. Kita bertanding 7 untuk pilihan raya lepas. 6 kerusi yang lain adalah dalam kerusi yang memang PH tak boleh menang. Possible. Right? Macam Sungai Buloh lah. Macam Untuk Sungai BN Buloh. lah. So bila you bayangkan semua calon-calon muda ni macam calon UMNO dihantar ke Sungai Buloh. Memang susah lah kan. Jadi there's more to it than just saying that muda hanya menang satu kerusi. Okay. Dalam keadaan saya Terima kasih. tengah outnumber ni, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas break. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Syed Saddiq dan juga Yang Berhormat Amira daripada Parti Muda. Saddiq, apa status Saddiq di Parlimen sekarang? Sebab Saddiq dah mohon untuk menjadi parti komponen Pakatan Harapan, tak dapat jawapan, dan Saddiq masih lagi ahli Parlimen. Ya. So Saddiq di Parlimen, adakah Saddiq ahli Parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan? Ya. Statusnya sebagai ahli Parlimen yang masih menyokong kerajaan perpaduan walaupun tidak dimasukkan ke dalam mesyuarat kerajaan perpaduan dan tidak pernah dimasukkan. Dan Saddiq terima peruntukan Parlimen sebagai ahli Parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan. Betul. Okey, Amira di Johor, Adun, saya tahu pilihan raya negeri Johor telah berlangsung sebelum pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat federal. Tapi Amira terima peruntukan. Tapi saya difahamkan Johor ni dia sangat progresif. Yes. Sebab semua dapat peruntukan. Di bawah Datuk On Hafiz. Ya. Betul. Semua dapat peruntukan. Tak kira lah pembangkang ke kerajaan. Amira duduk di kerusi pembangkang sebab pembentukan kerajaan itu sebelum unity government. Betul. Dan Amira belum lagi masuk ke dalam unity government di Johor. Tapi Amira dapat peruntukan khas daripada pusat, daripada kerajaan pusat kepada Adun yang menyokong kerajaan pusat. Betul Kita baru dapat makluman sebenarnya dalam minggu lepas. Ya. Ada peruntukan khas YBPM kepada adun-adun dari bawah kerajaan perpaduan. Okey, so senang kata dua-dua Saddiq dan Amira sebagai wakil rakyat daripada muda adalah wakil rakyat yang menyokong kerajaan Pusat. perpaduan pusat dan menerima peruntukan daripada kerajaan perpaduan tersebut. Ya. Okey, so soalan dia, bila dah umum akan menjadi kuasa ketiga, third force di peringkat state, nak jadikan konsisten, maka di peringkat pusat kena declare lah berkecuali dan kena declare bahawa tak akan terima peruntukan lagi dalam keadaan sekarang lah. Sepatutnya semua dapat. Tapi dalam keadaan hanya mereka yang sokong saja dapat. Come on Saddiq, you have to be consistent. Ya, that's a fair point, sir. Apabila kita menyertai pada pilihan raya negeri ini, tanggungjawab utama itu adalah untuk membangkitkan dan menggariskan politik baru. Dan bukan untuk menjatuhkan kerajaan pusat. And we've made that very clear sebab kalau boleh kita mahukan kerajaan ni berterusan sampai 5 tahun yang akan datang dan kita doakan mereka akan belajar daripada kesilapan mereka dan tidak akan meneruskan kesilapan itu selepas pilihan raya negeri. So ni. tegur. That's the hope. Kenapa kena lawan dia? You cannot have your cake and eat it. You boleh je tegur kerajaan pusat. Kata okay, isu-isu ini red lines. Kenapa tak lebih serius berkenaan dengan kes contoh TPM dan sebagainya, LCS dan sebagainya. Tetapi you cannot have your cake and eat it. Lawan di peringkat negeri. Lawan maksudnya letak calon di kursi yang sama. Lawan calon daripada PHBN. Tapi di peringkat pusat kata we still sokong dan kita terima peruntukan. Itu isu dia. Saya rasa cara terbaik untuk menghantar isyarat bahawa kita serius mahukan reforms ini
adalah melalui sokongan, melalui undian rakyat di peringkat negeri. Sebab this is like a national referendum. Saya beri contoh. Kalau di negara lain, mereka ada midterm elections. Dan midterm elections ni boleh menentukan hala tuju kerajaan selepas itu. Dan kadang-kadang akan ada rebels yang akan bergerak semasa midterm elections supaya isyarat jelas boleh dihantar, supaya reforms dapat dilaksanakan. Tapi yang kedua, dalam bab ini, kita turut perlu sedar juga, kalau ikut sebelum ini pun, ada banyak kali pilihan raya negeri Melaka, Johor, Sabah, di mana parti-parti kerajaan persekutuan masih kekalkan kestabilan, tetapi di peringkat negeri masih berentak. Is that ideal? Of course it's not. Tetapi bagi muda, sebab itu kita tidak bertanding di semua kerusi. We're very limited supaya isyarat itu dapat dihantar in this limited amount of seats, supaya harapan kita, setiap undi kepada muda adalah undi untuk politik baru dan untuk menghantar isyarat yang jelas supaya kerajaan melaksanakan komitmen reforms dan pembaharuan yang dijanjikan sejak tahun lepas. Tapi mendengar jawapan tu Sadiq, dia seolah-olah Sadiq roll back sikit. Maknanya not really third force lah. Ini seolah-olah PRN ni untuk hantar isyarat, untuk hantar message. Ada artikel yang titlenya adalah To Teach Pakatan Harapan a Lesson. That doesn't sound sebagai sebuah parti yang betul-betul committed kepada idea third force. So which is it? As I shared, Syaril, let's say muda after the state elections, lepas tu muda terus menarik sokongan je. Adakah ia bermaksud bahawa kita mahukan kerajaan tidak stabil, tumbang dan kita melupakan janji kita kepada rakyat di kawasan sejak sebelum pilihan raya? There are red lines, very clearly, dan kita telah gariskan beberapa red line ini, dan jikalau ia berlaku selepas pilihan raya, I think muda will have our meeting untuk bincangkan adakah masih relevan kedudukan kita. Tapi saya maaf mencelah, tapi bagi saya, and say this not in derision, muda satu saja ahli parlimen. Jadi you staying ataupun leaving government ni there's no tidak consequence. akan tumbangkan kerajaan lah. Kan lebih baik untuk berjenama muda yang nak sekarang ni menjadi kuasa ketiga untuk konsisten macam KJ katakan, iaitu mengatakan bukannya kita sokong Perikatan Nasional, tapi kita jadi parti bebas lah. We are independent, dan kita lihat kalau bajet yang dibentangkan besok adalah yang baik, kita sokong. Betul. Kalau rang undang-undang kita tak suka, kita tak sokong. Jadi kenapa tidak buat begitu untuk konsistensi jenama? So on keluar sekejap, Syed Saddiq, boleh Syed Saddiq menyatakan bahawa selepas PRN ni, bahawa Syed Saddiq akan buat keputusan untuk mengisytiharkan sebagai seorang ahli parlimen bebas dan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan secara mutlak. Kalau benda yang bagus sokong, contohnya bajet kalau bagus sokong, kalau ada orang undang-undang yang bagus sokong, sebab itulah sebenarnya third force, dan tidak ambil sikap you want the cake and eat it. Sebab tu kena kembali semula mengapa jawatan kuasa muda membuat keputusan untuk bertanding pada pilihan raya negeri ini. Apabila kita ingin berjumpa dan dilibatkan dalam kerajaan perpaduan melalui mesyuarat jawatan kuasa, adalah untuk mengetengahkan reform, 10 ke 20 reform yang kita mahu lihat berlaku dalam tempoh masa 1-2 tahun yang akan datang. Tetapi apabila ia tidak berlaku dan kita tidak ada platform, kita rasa this is the best time to send that wake up call, isyarat yang jelas. Selepas pilihan raya, saya rasa dalam bab ini, jikalau masih tidak ada perubahan, dan yang lebih mencemaskan jikalau other red lines are broken, kes-kes digugurkan, reformasi dilupakan, itu adalah keputusan yang akan muda lakukan bersama. But the reason why we clash in the state election adalah kerana untuk membawa politik baru dan isyarat tersebut. Untuk saya buat keputusan berseorangan, untuk kata tak nak sokong atau tidak dan melangkaui pimpinan muda, I think that would be fair to the party. Tapi dia macam nak break up tapi belum committed lagi untuk break up. Because I still have, the way you've answered this. That's right. I still have hope, and my hope is bahawa selepas pilihan raya negeri ini, with that wake up call, mereka kesedar bahawa rakyat mahukan reforms, bahawa mereka perlu lakukan, jikalau tidak 5 tahun akan datang jauh lebih teruk tsunami-nya. That's my hope. YB Amira, soalan sama. Kalau sekiranya red lines, reform, semua ni tak gerak, adakah Amira sanggup untuk mengosongkan kursi Puteri Wangsa? Sebab contention mereka, different question sikit, tapi contention mereka, Puteri Wangsa dihadiahkan kepada muda, diserahkan kepada muda, dan PH bagi sokongan kepada muda waktu PRN yang lepas. Dan sekarang ni kalau dah terpisah daripada Pakatan Harapan, then you don't deserve it anymore. Pertama sekali,
saya nak mulakan dengan saya tak dapat nafikan bahawa sememangnya suatu pilihan raya negeri itu kita ada kerjasama dengan Pakatan Harapan dan kawan-kawan Pakatan Harapan, terutama sekali DAP dan Amanah, memang banyak membantu bukan di PKR. kursi Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa, DAP dan Amanah. Tu saya boleh beri dengan jelas lah. PKR umumkan dia tak akan kerjasama dengan DAP dan Amanah di PRN Johor. Tetapi pada akhirnya bila kita nak bercerita tentang kerusi ini merupakan satu hadiah dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang tidak adil, bukan sekadar pada muda tetapi pada rakyat Malaysia secara amnya. Kerana pertama, kerusi Puteri Wangsa itu bila tiba habis pilihan raya tu, it doesn't belong to anyone lah. Tetapi pada asalnya ianya juga merupakan kerusi bersatu, bukan kerusi Pakatan Harapan. Dan kedua, most importantly, I think it's important untuk kita hormat kepada keputusan yang telah dibuat oleh rakyat. Bermakna rakyat telah memilih, dan sekiranya saya perlu mengosongkan atau sebagainya, we wait until the next election dan kita biar rakyat menentukan. In the same line, kalau kita nak kata, oh sewaktu pilihan raya bekerjasama dengan Pakatan Harapan, now you tak bekerjasama dengan Pakatan Harapan, you need to leave. Adakah pada masa yang sama, dulu masa pilihan raya, Pakatan Harapan dan BN attack one another and win the votes through that attack? Now that you work together, do you all have to leave your seats as well? I think it's the same narrative, cuma ceritanya berbeza sedikit. I think fair answer. So balik kepada isu tu Syaril, sebelum kita go on, Sadiq, balik kepada pemilihan kerusi yang muda nak bertanding waktu PRN ni. Saya dengar kritikan yang sama daripada PH. Ini kursi yang disandang oleh PH. Kenapa kau nak sibuk datang ke sini? Why? You've worked with PH before. In fact, you were PH masa kita kalah 2018. Masa saya kalah 2018 lah. Kenapa perangai macam ni? Seolah-olah kursi tu milik dia. Milik it's hereditary. PH. Jadi kalau you masuk, kira you kacau dia. Minta maaf saya rasa pimpinan PH terlalu selesa. Mereka rasa tidak boleh ada mana-mana parti yang boleh mencabar kubu kuat mereka, di mana mereka lihat kubu kuat ini adalah hak milik mereka. It is just safe deposit. BN tak boleh, PN tak boleh, semuda lagilah tak boleh. Dan itu bukanlah budaya demokrasi yang baik. Dan lebih merisaukan, ia bermaksud bahawa mereka akan seperti menganaktirikan pengundi mereka sendiri. Kerana tak apalah, multiracial base ni takkan ada sesiapa yang akan kacau, moderate base ni takkan ada sesiapa yang kacau. Dengan itu, lantaklah mereka, saya cuba menang undi PAS, undi bersatu dan yang lain. Dan akhirnya, ketegangan itu makin lama makin teruk. We made that mistake, I have to admit. Pada tahun 2019, di mana ada cubaan, tak apalah, jangan risau, orang takkan undi punya BN dengan PAS ni. Cina, India, Melayu, moderate ni takkan undi. Dan akhirnya kita cuba cover another base, lah dua-dua hilang. Dan akhirnya ketegangan itu makin lama makin teruk. Sebab itu saya rasa kita perlu fokus on the center untuk pastikan kita ke hadapan. Ya, so cakap soal isu tu, you tak boleh menang your base. There's a breaking news. Breaking news. Kita cakap off air tadi. Kita breaking news. Apa breaking news dia, Sarah? Breaking newsnya adalah weekend ni sebenarnya ada festival, Good Vibes Festival. Dia konsert lah, dan ada insiden yang berlaku semalam di mana ada ucapan daripada seorang penyanyi yang dilihat pro LGBT. Disebabkan itu Good Vibes Festival semalam dihentikan, dan hari ni pun the rest of Good Vibes has been cancelled. Disebabkan insiden satu band sahaja ataupun satu individu sahaja. Dan keputusan itu dibuat oleh kerajaan lah, oleh Menteri Komunikasi. So baru diumumkan. Saya baca Twitter daripada Menteri Komunikasi Yang Muhammad Fahmi Fazil. Saya telah memanggil penganjur Festival Good Vibes, iaitu Future Sound Asia, susulan aksi dan kenyataan sangat biadab yang dipamerkan oleh artis daripada UK, The 1975 band semalam. Ingin saya tegaskan, pendirian kerajaan perpaduan amat jelas, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang mencabar, mempelekeh serta melanggar undang-undang Malaysia. Justru saya telah mengarahkan pembatalan serta-merta baki festival tersebut yang sepatutnya berlangsung hari ini sehingga esok 23 Julai. Dan jika saya faham, keputusan ini akan memberi implikasi kepada penonton, menggesa penganjur untuk mengenal pasti mekanisme ganti rugi kepada pembeli tiket dan sebagainya. So just komen sikit lah, sebab okay, kita faham
dari segi real politik Fahmi Fazil, sebab sekarang ni PH sangat takut kepada segmen konservatif, trying to win over kumpulan yang mereka tak dapat sokongan selama ni. Tapi masalah di sini dari segi politik dia adalah takut yang dikejar tak dapat, yang dikendong pun tercicir. Betul. Sebab bukan saya kata yang penyokong-penyokong PH ni semua sokong apa yang aksi semalam. Saya rasa majoriti rakyat Malaysia tidak setuju dengan 1975. Betul. And we want them to get out, we want to ban. But kenapa hukum semua? Betul. So this is the issue Cerita here. semalam tu dah habis. Band tu dah stop. Habis. Dah kena ban. Betul. Kenapa the rest of the festival? Saya setuju dengan apa Sir KJ dengan Syaril katakan. Saya rasa rata-rata rakyat bersetuju tindakan yang dilakukan oleh 1975 tu salah, bertentangan dengan prinsip perlembagaan dan pada masa yang sama bertentangan dengan peraturan apabila konsert itu diadakan. Dan cukuplah kita ambil tindakan ke atas dia. Tapi kenapa nak melibatkan semua yang lain? Yang lain ni dah bayar, dah hadir, dan image negara itu kerana satu orang akhirnya semua terkesan. Bayangkan pada masa-masa yang akan datang, apabila ada artis-artis yang bukan seperti 1975 hanya datang nak nyanyi. Kini mereka pun akan fikir 2-3 kali kerana seorang buat, mereka pun pada akhir minit boleh dibatalkan. So I think we have to be very surgical in dealing with this. Dan saya agak terkejut apabila berita ni keluar. Saya rasa jelas ambil tindakan kepada 1975. Saya rasa dia akan diharamkan, tidak lagi dibenarkan untuk masuk ke Malaysia. Tetapi belum melibatkan yang lain yang jelas tidak akan buat aksi sebegini, mereka perlu dihukum. Sebab akan ada implikasi jangka masa panjang. Betul. Kepada industri hiburan, kepada artis-artis lain yang nak datang ke Malaysia. Tetapi adakah balik kepada politik dan juga bubble-bubble tertentu, adakah ini menandakan pandangan Syaril dengan Amira betapa takutnya PH terhadap the Malay ground ni? That's why I think they just need to get the job done. Maksudnya kalau mereka terlalu bermain politik, dia dah take their base very lightly, tak apalah, ini tidak penting, mereka akan sentiasa undi kita, tidak kira apa pun kita buat, dia cuba nak tarik to the right, akhirnya dia hilang arah. Dia sepatutnya kalau sekarang you have 5 years. Mungkin tidak popular mungkin pada tahun pertama jikalau reforms yang besar dilakukan, tetapi jikalau tidak lakukan, dia pander all the time, akhirnya situasi jauh lebih teruk seperti apa yang berlaku pada hari ini. Nanti Amira pun dia keluarkan kenyataan dalam bab ni. Amira, adakah muda cuba kutip yang tercicir, yang kendong tercicir ni, yang kutip yang ni, sebab mereka nampak PH panders too much. Saya tak boleh nak sebut lah sama ada kita nak kutip yang dikendong tercecer ke sebagainya, sebab at the end of the day saya rasa kita tak boleh nak treat our voters walaupun mereka memiliki ideologi yang berbeza, tapi pada akhirnya kalau kita nak cerita tentang isu-isu begini, yang terkesan bila mereka buat begini bukannya pengundi yang mereka nak menangi atau sebagainya. Pertama yang terkesan adalah the players of the industry themselves. Matt Healy tu bila dia balik ke negara dia masih lagi boleh bekerja, dia masih lagi boleh mendapatkan duit dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan player-player industri entertainment dalam negara kita? Tempatan bila dibatalkan the festival itself, dan selepas ini repercussionnya kepada festival-festival yang akan datang juga. Kedua adalah bila kita nak cerita tentang perkara sebegini, I think you don't fight, kalau you nak kata Perikatan Nasional ni ekstrim dan sebagainya, you don't fight extreme by being even more extreme. That doesn't make sense to me. Jadi sekiranya kita nak cerita tentang how do we tackle issues like this, kita kena cari jalan tengah yang pada masa yang sama follow kita punya Perlembagaan Persekutuan, undang-undang dalam negara, tapi pada masa yang sama we protect our local industry players itself. Dan saya keluarkan tweet yang sama sebelum saya tahu breaking news ni. Saya kata beribu-ribu orang, sama ada artis locally ataupun internationally, dah masuk ke dalam pentas Malaysia, dalam festival-festival dan sebagainya. They don't act this way. You don't punish a whole industry because of one person who's not even Malaysian. Dan sepatutnya itu keputusan menteri. Betul. Sadiq pernah jadi menteri, saya pernah jadi menteri. Sometimes we have to be brave. Sebab memang akan ada kritikan. Kalau Fahmi hari ni kata Good Vibes Festival dapat diteruskan, kita dah ambil tindakan, tapi jangan hukum semua, of course dia akan diserang. Tapi that's the job of a minister. Kena buat keputusan yang kadang-kadang sukar dibuat. Tetapi this is the easy way out lah. Dan macam Amira kata, it's gonna have tremendous
kesan kepada industri dan kepada image negara kita. Yeah? Okay, whatever happened last night, kita jelas keluar sekejap sama dengan muda. We don't condone it, we condemn it. We condemn it. Jangan salah tafsir kan. Dia orang kata kita pro benda macam tu. No, absolutely not. Yang saya tahu saya kena pergi Singapura lah tengok The Strokes. Memang Syaril nak pergi tengok The Strokes kat Malaysia tak dapat. I have to go to Singapore. Dan Syaril nak pergi Syaril nak pergi tengok The Strokes tanpa mengibar bendera pelangi dan sebagainya. Betul. Okay. No, I mean let's get it straight. Just because kita pergi ni concert bukan kita penyokong benda-benda tertentu. I mean let's get it out there. Today I'm wearing a Pink Floyd album cover. Luckily I didn't wear the other album cover yang ada pelangi. Saya pakai Splatters ni punk band tempatan. Okay. Terima kasih kepada Splatters yang hadiahkan t-shirt kepada saya. Just because you mentioned them the other day. Hantar t-shirt kepada saya. Anyway, kita nak teruskan perbincangan. Ada berapa minit lagi. Okay, Sadiq dan Amira, kita nak bincang soal red lines ni. Red lines ni. Kami dah keluar sekejap. Banyak bangkitkan isu-isu yang kami rasa dah tenggelam lah. Dah tenggelam. Dan Sadiq pun pernah dianugerahkan MVP keluar sekejap dalam beberapa episod yang lepas, Most Valuable Politician untuk 1 minggu tu, sebab Sadiq bangkitkan isu LCS. Dan bagi Syaril dan saya, ada beberapa isu yang dulu memang top lah. Top. Lepas tu tiba-tiba dah hilang terus. Macam LCS lah. Dan dia bagi lame excuse, kata akan ada laporan berkala daripada PAC dan sebagainya. That is, we explain dekat keluar sekejap, that is to do with the recovery. Bukan apa yang telah berlaku. Kita nak tahu tentang apa yang telah berlaku, why it brought us to this place in the first place. Jadi Sadiq, saya nak tanya, apa sebenarnya red line yang Amira dengan Sadiq sebutkan tadi ni? Bukan setakat red line reformasi institusi dan sebagainya lah, but the real red lines. Apa isu macam LCS, pertuduhan, kes mahkamah, sebenarnya explain to us. Dan mungkin Sadiq boleh explain, sebab when you are talking about kes mahkamah ni, orang pun nak dengar juga, sebab ramai akan kata dia pun ada kes mahkamah. So kita cakap soal red line. What's the red line? Untuk saya, apabila institusi dikebelakangkan, dilemahkan, dilupakan, itu adalah red line yang sangat besar. Kerana ia berkait rapat juga dengan isu LCS. Ia berkait rapat dengan isu pengguguran kes-kes mahkamah. Ia berkait rapat dengan serangan ke atas institusi kehakiman. Ini semua red line sangat besar, kerana apabila institusi itu dirapuhkan, I think what the country will face pada masa yang datang, itu adalah perkara yang sangat mencemaskan. Dan kalau kita lihat pada kerajaan yang kita kritik, kerajaan terdahulu, red line ni pun mereka jaga. Tapi sekarang dia seperti sudah dinormalisasikan, dan itu kerisauan utama saya. Dan apabila saya kritik berkenaan soal pengguguran kes mahkamah, I have to be very realistic. Saya pun di dalam mahkamah. Tetapi saya boleh katakan in the clearest of ways, saya tidak pernah sekali pun mohon kes saya untuk digugurkan, pergi kepada sesiapa yang berada di Putrajaya mohon untuk digugurkan. Bukan itu saja, saya tidak pernah suruh peguam saya hantar surat representasi untuk kes saya digugurkan. I want to go through the court of law. Kerana berani, kerana benar, bila saya tahu saya berada di jalan yang betul, jangan kita nak desak, jangan kita nak ugut, jangan kita nak jatuh kerajaan hanya kerana ada kes dia ada. Kita perlu letakkan kepercayaan kepada institusi kehakiman. Dan kerisauan saya, dulu orang yang kita kritik, bukan setakat kritik sir. Dulu mereka bila berkempen kata, menang terus masuk dalam penjara. Bukan saya yang cakap benda tu. Saya kata, kalau menang, kita akan hormat institusi kehakiman, go through the due process. Mereka kata dulu, kalau menang, undi BN, undi PN, equivalent tu Zahid dengan Najib bebas. I think you face that as well dekat Sungai Buloh. So. Mereka dulu yang kenapa kena non-stop melukakan hati saya? Sorry sir, ni kena ingatkan apa yang mereka lakukan. Which is not fair. Mereka lakukan perkara, and you won't see me say that lah. Mereka lakukan perkara tersebut, tapi kini dah macam diam, seperti isu ni tidak wujud, tidak penting. Walhal pada hari ini keadaan jauh lebih teruk. Bukan saja telah dilantik ke pucuk pimpinan tertinggi negara, a red line yang dulu pimpinan lepas tidak lakukan, sudahlah pimpinan tertinggi. Sekarang sudah hantar representasi untuk digugurkan. Bukan itu saja, pada masa yang sama sudah ada ura-ura bahawa kes ini akan digugurkan selepas pilihan raya negeri yang akan datang. Dan this is really bad, kerana jikalau ia dilakukan dengan institusi kehakiman sering dihentam, saya risau reformasi itu akhirnya tidak akan berlaku, tapi kita terkebelakang. A worse future for Malaysia. Saya rasa kita dah di penghujung episod. Mungkin nak tanya Sadiq dari segi personal lah.
kita sentuh sedikit sebanyak tadi image Sadiq itu sendirilah, yang sebenarnya bears some mention betapa journey Sadiq ini agak unik dalam politik Malaysia, sebagai seorang yang dikritik dan macam-macam diperkatakan, tetapi tak boleh dinafikan menjadi seorang ikon. Ikon ni satu perkataan yang selalu dilontarkan, tapi I think Sadiq fair to say clearly an icon untuk sebahagian besar orang muda. Dikenali ramai dalam umur yang muda, dalam usia yang muda, mendapat peluang menjadi menteri dan sebagainya. In this short period of time as a politician, maybe some reflections dari segi things you regret ataupun things you wish you had done different, and untuk masa depan Sadiq sendiri. I go with regrets first. Pertama sekali, saya rasa kelemahan saya adalah kadang-kala saya buat keputusan terlalu cepat. I think just now you were right, trigger happy. And I think slowly I'm starting to realise that. Kadang-kala saya beri contoh apabila nada yang saya gunakan kadang-kala terlalu tinggi. Keputusan itu dibuat tanpa betul-betul berjumpa dengan yang lain, dengar pandangan, take some time off. Itu saya rasa saya boleh tambah baik. Teramat jelas, I think that's my biggest issue yang saya perlu kendalikan. Kedua, pada masa yang sama saya perlu seimbangkan idealisme dengan the practical side of things. Kadang-kadang ni saya terlalu idealistic sampai ke satu tahap di mana mungkin perkara itu sukar untuk dilaksanakan, especially at that very moment, dulu parti yang lepas juga. Cuma dalam bab tu, I always want to be more idealistic. Kerana saya rasa saya dah bersedia untuk kalah. Walaupun sukar 10 tahun yang akan datang, tapi tak apa. Kerana saya yakin walau apa pun jadi, akan ada banyak pintu-pintu yang lain yang akan dibuka. I think I said this to both of you, to be honest. Now you are in the best position. Di jalan terbaik, dihormati, disegani oleh kawan dan lawan. Dan itu menunjukkan bahawa politik di Malaysia ni agak matang, dan rakyat pun faham situasi sebegini. Tapi memang banyak rintangan dan cabaran sejujurnya. It's not easy to depart. Dulu apabila saya dalam Bersatu, dan memang sayangkanlah, ini patutlah parti pertama saya, ya. Lepas tu tiba-tiba kena buang. Lepas tu perlu berentak dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sepatutnya memberikan peluang untuk saya bertanding di Muar. Itu kawasan kampung dia. Ya, tapi perbezaan pendapat tu pada masa tersebut memang sukar untuk diuruskan, kerana ini soal prinsip. Ya, sekarang apabila yang amat berbahagia itu Dr. Mahathir ada sampaikan beberapa pandangan yang sangat pedas, it's really not easy, to be very honest. Ya, kerana dah berapa lama dah, bertahun-tahun saya berkhidmat dengan dia. Hormat tu tetap ada. Orang nak kata apa pun, tapi hormat tu tetap ada, but saya memang tak bersetuju dengan apa dia katakan, apa dia buat sekarang. I really disagree. Tapi untuk panggil pengkhianat tu, mungkin pandangan dia. But moving forward, saya rasa saya nak fokus ke hadapan, dan jikalau diberikan peluang, saya nak pastikan ada satu pasukan yang boleh ke hadapan bersama, melabur bersama dalam masa depan negara, dan insyaAllah when the time comes, 5-10 years from now, kita dapat ubah nasib negara. Itu fokus utama. I think you're right there, Sadiq. Jangan takut untuk kalah. Itu mungkin nasihat saya lah. Kami kalah, tak takut kalah. Dunia masih lagi ada. Esok masih ada. Dan live to fight another day. Of course, pandangan-pandangan macam Tun dan sebagainya pedih. Tapi jangan jadi tisu, kena jadi kuat. Ya. But soalan daripada saya lah, on a personal note. Do you feel slightly betrayed by your friends in PH? Dan saya nak expand soalan ni. Saya tahu Sadiq rapat dengan beberapa pemimpin dalam Pakatan Harapan. Ada yang sekarang ni jadi menteri. Tapi tengok betapa mesra layanan mereka. Contoh dengan Zahid, dengan UMNO dan sebagainya. Dan kita fahamlah real politik. Tapi tak payahlah nak mesra sampai tahap tu. At the personal level, ada tak sense of betrayal? So I try my best not to take things personally. Sebab kalau rasa sense of betrayal tu sejak tahun 2020 tu lagi ramai kawan-kawan yang sangat rapat dengan saya.
Before this pun you brought YB Muhammad Faizal. I can still meet up with him, tak ada masalah. Saya di dalam mahkamah kerana kes melibatkan parti. Ya, lama saya yang Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi adakah saya mendoakan supaya dia kena sama seperti saya? Tak pernah sekali. To be honest, I pray that he gets his justice in the court of law. Saya cuba tak nak terlalu peribadi kerana dalam politik ni dia sangat dinamik, boleh bertukar. Cuma saya lebih risau je kalau saya hilang diri saya, prinsip saya pada umur yang sangat muda. I have to be more pragmatic, I need to be a lot more calm and measured. Tetapi apa yang saya paling risau apabila saya baru umur 30 tahun dah fikirkan soal jawatan selebih daripada soal prinsip. Itu saya paling takut sekali. Amira, sekiranya apa-apa berlaku kepada Sadiq, nauzubillah min zalik, ya, are you ready to become president of MUDA? Secara jujurnya sebenarnya benda ni saya pernah discuss dengan saya dia sendirilah yang kata dengan saya. Dia kata, you know, if anything happens, we have to decide, and he wants to discuss that then. Dan jawapan saya pada dia akan jadi sama pada hari ini. Saya rasa kesediaan untuk memimpin tu sudah tentu ada, tetapi pada akhirnya kita perlu berbincang semula bersama dengan parti, and it shouldn't be just keputusan saya ataupun keputusan saya Sadiq. It has to be keputusan yang dibuat bersama oleh kepimpinan pusat. Dan if I may, I'm not the only one who is capable and ready to do that. There are many others in the party that is capable and ready to do that as well. Sebab itu kita menjemput saya dengan Syaril untuk bersama juga melabur bagi masa depan negara. Jemput tidak apa mudah, tidak senang. Tetapi saya yakin kita dapat mengubah masa depan negara, membina institusi lebih baik yang merentasi sempadan politik. That's my hope and my wish. Better end the episode now. Tapi bila nak buat pemilihan ni? Sebab saya rasa masih lagi pro-tem dilantik dan sebagainya. Sebab kita baru, sejujurnya kita pun parti yang dilahirkan melalui kebenaran mahkamah. To be honest, baru setahun setengah. Lalu parti-parti lain dia 3 tahun. Kita baru setahun setengah. Dan kita akan lalui proses tersebut. But seriously, we welcome to great young leaders to join. Young is the name. So, kalau tengok dekat parlimen purata umur 50 tahun ke atas. Okay, saya Sadiq, Amira Aisyah, terima kasih sangat-sangat bersama dalam Keluar Sekejap, and good luck for PRN. All the best. Terima kasih All the banyak. best. All the best. Thank you. So, Cheryl. Yeah. What do you think? I think episod yang berisi juga. Kalau kata Sanusi hari tu banyak pengisian, I think this one different kind of pengisian. Pertama kali macam saya sebut, penjelasan yang lebih tuntas berkenaan dengan ideologi muda, agak konsisten dari segi jawapan mereka tentang kenapa buat kuasa ketiga dan sebagainya. I think if an audience akan dengar episod ni and give them a fair hearing dari segi poin-poin yang mereka bangkitkan, I think some will be impressed. Itu yang kita minta dari Keluar Sekejap, agar penonton dan pendengar dengar secara terbuka, secara adil. Semua guest kita, dan kita tidak jemput siapa-siapa saja. Kita sebenarnya fikir panjang lebar siapa kita nak jemput. Tidak semestinya kita sokong mereka, tetapi kita rasa bahawa they have something to say. Dan dalam nada tersebut, pada episod akan datang, kita ada seorang lagi guest, tetamu khas yang akan juga membincangkan isu parti beliau dan juga pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Keluar Sekejap.